Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua. Apa khabar kepada anda yang sedang menonton di luar sana? Diharap anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Okay, baiklah, saya juga nak berterima kasih kepada semua penonton yang sudi melihat program kami dan ada penonton yang setia sentiasa menonton program kami. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang banyak menyokong kami lah. Okey, Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini dalam slot perkongsian ilmu dan kepada semua rakan-rakan FB PPWN Kelantan, anda semua dijemput bersama-sama menonton program kita pada hari ini. Okey, sementara nak menunggu peserta masuk, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Izzati, wakil dari Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Kelantan selaku hos program pada pagi ini. Anda sekarang sedang menyaksikan siaran langsung dari Facebook rasmi PPWN Kelantan dengan pengisian program Wanita Anti Jenayah Wajar, iaitu dengan topik kita pada hari ini, Ancaman dan Jenayah Cyber, Jom Bertindak Bijak. Program ini merupakan di bawah domain keseimbangan. Okay, jadi, jom kita sama-sama menonton program pada hari ini. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk like, share kepada semua rakan-rakan anda bagi memeriahkan lagi program kita pada hari ini supaya semua dapat memanfaatkan ilmu yang akan dikongsi oleh panel istimewa hari ini dan teruskan setia menonton program kita sehingga ke penghujung siaran program pada hari ini. Kerana di penghujung program kami akan kongsikan link maklum balas di ruangan komen bagi pemberian ECJ. Dan untuk makluman kepada semua juga, bagi mendapatkan ECJ, penonton perlulah menonton program pada hari ini dengan mengisi borang maklum balas yang akan kami kongsikan. Anda juga perlulah memuat turun ECJ anda dalam masa 24 jam kerana pihak kami tidak lagi emailkan ECJ kepada anda. Okey, sepanjang program berlangsung, jika anda mempunyai soalan ataupun kekeliruan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, anda bolehlah ajukan soalan di ruangan komen kerana di penghujung program kami akan paparkan soalan anda untuk dijawab oleh panel kita pada hari ini. Okey, baiklah, saya perkenalkan panel yang cukup berpengalaman berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu Master Saiful Hamirul Zaman Muhammad Nazir daripada Kickstart Academy. Apa khabar Master? Master sihat ke? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Okey, Alhamdulillah. Okey, moga kita semua diberi kesihatan yang baik sentiasa. Okey, mungkin penonton dah tak sabar nak mendengar perkongsian daripada panel kita pada hari ini. Jadi saya serahkan perkongsian saya serahkan program kepada panel kita. Silakan Master Saiful. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua followers FB Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Kelantan pada pagi ini. Dan ribuan terima kasih kepada Cik Izzati selaku host kita ya. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pengarah dan timbalan pengarah serta semua warga PPWN Kelantan yang sekali lagi memberi peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu dengan topik kita hari ini ya, jenayah dan ancaman cyber. Jom kita sama-sama bertindak bijak. Itu topik yang kita nak kongsikan bersama dengan para penonton FB kita pada pagi ini. Jadi semua seperti yang sedia maklum ya, kita melihat pada keadaan hari ini, kita sebenarnya dalam keadaan mungkin ada sedikit tekanan. Dia nak kata semua tak tekanan, tidak, mungkin ada sedikit tekanan kepada kita kerana kita sedang melalui satu keadaan, iaitu keadaan wabak atau pandemik COVID-19 ya. Kita punya pergerakan, pekerjaan kita ya, semuanya terkesan dan agak terhad ya untuk kita keluar di luar sana kerana kita sama-sama nak mengekang keadaan ini. Sebab itulah PPWN Negeri Kelantan melaksanakan program online ini sebab nak memastikan followers dan juga siapa yang mengikuti program ini mempunyai
masih berpeluang untuk bersama-sama kita berkongsi ilmu yang berkenaan dengan topik-topik, dan kebetulan hari ini topik yang sangat-sangat panas sebenarnya. Kita tak pernah sunyi dengan isu cyber ini, khususnya yang paling membimbangkan apabila masih ramai masyarakat kita, ya, dan mangsa-mangsa jenayah cyber ini dilaporkan, boleh katakan setiap hari, ya, di seluruh negara, dan juga mungkin di Negeri Kelantan juga ramai yang menjadi mangsa dan mengakibatkan kerugian, hilang wang ringgit, dan kemudian ada juga yang mungkin maruah bukan tercalar, tergadai akibat daripada penipuan ataupun ancaman cyber ini. Jadi seperti yang semua sedia maklum, ancaman cyber ataupun penipuan cyber ini, ataupun kita panggil internet scams ini, ada sebab sebenarnya, ya. Objektif dia satu je. Objektif dia adalah sebab duit, ya, money, ya, bukan sebab lain, sebab duit. Walaupun dia tipu kita dengan bercinta, kita panggil hari ini love scam, ya, love scam. Sebenarnya dia hanya menyamar, dan objektif dia duit juga. Maknanya duit ni satu perkara, tujuan utama dalam penipuan cyber ini. Jadi kalau kata ancaman cyber tu mungkin seperti ancaman pada sistem, kepada negara kita, itu lebih kepada ancaman keselamatan, yang mungkin nak memporak-perandakan sistem kita, sistem cyber kita, keselamatan kita. Tapi kepada masyarakat ni lebih, memang kita melihat kepada objektif utama adalah disebabkan wang ringgit. Jadi kalau kita tengok, ada pelbagai jenis jenayah cyber. Yang paling ketara sekali, kerugian wang ringgit ni telah mencecah, kalau ikut rekod, bukannya ratus ribu, juta, puluh juta, ratus juta, telah merekodkan jumlah hampir 6 bilion, untuk 1 tahun, bukannya 10 tahun, bukannya 11 tahun, tapi hanya dalam 1 ke 2 tahun kerugian mencecah hampir kurang, hampir jumlah 5.8 juta ke 6 bilion. Jadi ini perkara yang kita masyarakat harus ambil berat, ambil tahu. Sebab tu dalam sesi pagi ini ada peluang followers ataupun penonton FB tanya soalan, dan mungkin ada di kalangan yang pernah menerima panggilan ataupun pernah menjadi mangsa, ataupun kawan-kawan yang pernah menjadi mangsa, bagaimana untuk kita teruskan kehidupan, bagaimana untuk membuat laporan polis. Kadang-kadang ramai kita juga yang mungkin hilang 100-200 ringgit ditipu masa beli barang online, dan kita ambil mudah, tak perlu buat laporan polis kerana hanya 100-200 ringgit, dan mungkin kita 100-200 ringgit, orang lain mungkin ada 100-200 ringgit juga. Dan kalau kata hari itu ada 100 orang yang menjadi mangsa, berapa jumlah yang kerugian yang direkodkan. Jadi tuan-tuan perempuan, saudara sekalian yang mengikuti program kita pagi ini, ambil satu pendekatan, iaitu pendekatan dengan ada ilmu. Kita nak ada kesedaran, kita nak sama-sama mencegah, kemudian kita nak sama elak jadi daripada menjadi mangsa, dari mangsa jenayah dan ancaman cyber ni. Jenayah cyber kita dah tahu dah, bila kita laporkan kepada pihak polis, ia dah perlu disiasat oleh pihak polis, dan ianya satu jenayah. Dan kalau kata diancam secara internet atau secara cyber melalui platform media maya seperti bully cyber, sexual cyber, bully sexual melalui platform media sosial, yang kita lihat hari ini setiap hari ada saja laporan yang dilakukan kepada pihak berkuasa, apabila mangsa menjadi mangsa kepada pembuli cyber, menjadi mangsa kepada cerita-cerita palsu, laporan palsu. Ini perkara yang kita harus ambil berat, Jadi saya bersama dengan pembantu saya pada pagi ini, dan beliau akan membantu bersegi slide untuk tengok apa sebenarnya boleh kita kongsikan, kita kongsikan dalam ketika kita nak sama-sama mencegah ni, kita bertanggungjawab, kita bersama dalam isu ini, supaya esok lusa yang akan datang kita tidak nak lagi dengar orang lain menjadi mangsa. Walaupun tengok kemarin kita ada kerugian mencecah ratusan ribu sekali lagi dalam isu love scam. Betul, orang hari ini nak berkawan, tapi kita tidak mengambil satu pendekatan, iaitu sentiasa ada kesedaran. Nak berkawan boleh, tapi takkan kita nak sampai hilang wang ringgit, dan bila kita tanya balik dalam keadaan
pengalaman kita bersama dengan mangsa, mereka mengatakan mereka percaya, dan kadang-kadang tu ada di kalangan mereka mangsa-mangsa ini yang terpaksa memberi wang, ya, bukan puluhan tapi hingga ratusan ribu akibat daripada terpedaya ataupun mereka merasakan, mereka yakin, dan kerap kali bila kita dapat isu-isu ni, masalah ini, kerap kali mangsa mengatakan mereka terpaksa beri apabila mereka juga sebenarnya takut gambar mereka, gambar tu gambar apa, ya, gambar mereka yang mungkin tidak senonoh, ya, nak dikongsikan oleh so-called lah, ya, boyfriend internet dia ni, ya, kepada masyarakat ataupun kepada netizen. Jadi dia takut, dia terpaksa ikut, dan akhirnya bukannya wang ringgit tu bertambah, tapi habis daripada persimpanan dia, dan dia barulah sedar dan dia nak buat laporan polis setelah dia terus menerima ugutan. Kita juga melihat kepada ketagihan media sosial hari ini di kalangan, bukan kita, mungkin kita orang dewasa ni kurang sikit, tapi ni anak-anak kita sebagai ibu bapa, kita nak pantau anak-anak kita, ya, ketagihan media sosial, ketagihan gadget. Yang paling kita bimbang ni bila peningkatan kepada ketagihan pornografi. Ini juga melibatkan isu ataupun menggunakan platform cyber, ya, dunia tanpa sempadan, ya, yang mana kita boleh berinteraksi dengan sesiapa pun di seluruh dunia hanya menggunakan platform internet. Jadi tuan-tuan perempuan, saudara sekalian, kita berhati-hati, berwaspada, jangan sesekali jadi mangsa. Ya, ini perkara yang paling penting. Setiap kali pihak polis, even Pejabat Undang-Undang Kelantan pun telah melaksanakan program wanita anti jenayah, semua perkara, ya, dikongsikan bersama masyarakat, ya, semua aspek, ya, bukan hanya jenayah ragut ke, samun ke, ataupun cerita pasal dadah, cerita pasal isu-isu lain berkaitan dengan rumah tangga, kekerasan terhadap wanita, tapi isu cyber ini satu perkara yang perlu diambil berat dan menjadi satu pendekatan oleh semua agensi untuk mengurangkan, ya, nak hentikan tu mungkin saya rasa it takes time lah, ya, ataupun penjenayah cyber ni mereka bijak, ya, mereka keep on, maknanya terus melakukan, terus merangka, memikirkan apakah cara, ya, untuk kita ataupun untuk menipu mangsa, ya, di platform media sosial ataupun platform internet ini. Jadi kita teruskan dengan slide yang pertama, ya, tuan-tuan perempuan, bila tanya soalan tidak ada masalah, walaupun mungkin dalam kita punya sesi sebentar lagi tak cukup masa, ya, insya-Allah boleh follow kita di mana kita boleh menjawab, sama ada di platform Facebook ataupun platform YouTube, ya, kita boleh berkongsi, tidak ada masalah. Okey, kita lihat, ya, dalam keadaan hari ini, kita tengok slide yang pertama, ya, cyber crime, ya, ataupun jenayah cyber is our responsibility, ya, untuk sama-sama kita mengekang, bukan orang lain. Ya, sebab kita yang akan berhadapan dalam musim pandemik ini, ya, berapa ramai yang tertipu. Kita kerja daripada rumah, ya, work from home, ya, bekerja dari rumah, BDR, ya, ramai yang membeli barang secara online. Kadang-kadang kita nak berehat dengan lepas dah buat kerja, nak melayari internet, kadang-kadang kita terpengaruh dengan pelbagai tawaran, ya, tawaran di laman sosial, ya, dia kata beli tu dapat ini, beli tu dapat ini, dan kemudian kita terpengaruh, akhirnya kita menjadi mangsa. Baru je minggu lepas saya dapat makluman daripada mangsa yang mengatakan dia hanya beli barang RM30, tapi duit dia di dalam akaun telah dicuri, ya, dicuri oleh kononnya supplier tersebut, ya, kononnya supplier, dia menyamar sebagai supplier, ya, tapi sebenarnya dia bukan supplier, ya, dia adalah penjenayah ataupun syndicate menipu ataupun scammer, ya. Duit dia hilang dalam akaun lebih kurang dalam hampir RM20,000. Patut tak ini berlaku di kalangan masyarakat kita? Kenapa kita mudah nak berkongsi maklumat, ya, maklumat perbankan, ya, banking kita ni, janganlah sesekali kita mudah. Walaupun dia kata, dia telefon kita, cik beli barang, cik ada masalah dari segi akaun ni,
ya, kita tak dapat nak ni, dia masih dalam proses pemprosesan. Boleh tak kita nak dapatkan akaun number cik, kita nak rujuk. Ini semua perkara-perkara yang tak perlu. Dan ingat tuan-tuan puan-puan, saudara-saudara sekalian, ya, kalau terima panggilan daripada sesiapa pun, sama ada daripada pihak polis ataupun pihak LHDN, KWSP atau apa juga agensi, ya, JPJ ke apa yang kata kita ada saman lah, kita ada police case, report dan sebagainya, ya, dan kemudian kita terpengaruh, ya, kita ada masalah, mungkin kita terima daripada, dia kata saya daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, ya, pihak tuan atau pihak puan ada masalah, ya, dengan akaun, ya, ada kononnya kita ni terlibat dengan pengubahan wang haram, mungkinlah kita ada duit banyak dalam akaun, kita tak terlibat, tapi akibat kita rasa tertanya nak menyelamatkan duit dalam akaun, akhirnya kita percaya. Dan kemudian mereka menggunakan modus operandi, ya, modus operandi dia ni sangat-sangat bijak. Mereka ni lebih advance daripada kita, sebab tu mereka meyakinkan kita. Dan mereka, saya kata tadi, mereka sentiasa membuat perancangan untuk menipu masyarakat. Kalau pihak polis berjaya mengekang mereka, mereka akan merancang lagi untuk masa-masa akan datang. Tujuan mereka satu je, seperti kata tadi, duit, money, ya, itu objektif utama dalam internet. Scams, tak kira lah hati tuan-tuan perempuan macam mana pun, ya, tujuan utama dia adalah duit. Walaupun kerugian kita tu hanya RM100, RM50, tolong buat laporan polis. Kerana biar polis ini data untuk membuat siasatan. Macam baru-baru ini kita melihat bagaimana akibat daripada tertipu membeli handphone, ya, hanya bernilai tak lebih pada RM500, ya, daripada laporan tersebut polis menyiasat, berjaya menangkap ataupun berjaya melumpuhkan, ya, syndicate scammer yang melibatkan ratusan juta ringgit. Jangan main-main, sebab tu penting untuk kita membuat laporan polis. Mungkin mereka ni syndicate ada kumpulan tertentu, ada grup yang tipu untuk beli online, ada grup yang tipu untuk investment, ada grup yang tipu untuk love scam, ada grup pula yang menipu untuk mencari kita punya, mencari panggil identity theft, ya, mencari kita punya maklumat-maklumat akaun. Ada pula grup yang menipu, ya, macam kita tengok, kita terima email, ya, dia mengatakan dia ada duit puluhan ribu ringgit, ratusan ribu ringgit, jutaan ribu ringgit di luar negara, tak boleh nak dikeluarkan, diperlukan seseorang untuk membantu atau berkongsi akaun. Ini semua modus operandi ataupun MO kepada syndicate ataupun scammer yang mungkin berada dalam negara kita ataupun luar negara. Kalau tengok penipuan, ya, cyber ini, tak kira lah musim PKP ataupun sebelum PKP MCO kita ni, masa wabak pandemik ni, pandemik COVID-19 ni, kita memang duduk di rumah, ya, kan, kes scammer juga meningkat, ya, kerana kita masyarakat mungkin kita panggil bukan kurang pengetahuan, kita mungkin sedikit yakin dengan apa yang ditawarkan, goris dan menang, ya, kita terima surat kononnya, terima surat dengan mereka ni dengan yakinnya mengatakan kita ni menang RM300,000, ya, dalam masa 24 jam kita kena tebus RM300,000, tapi kita tak respon. Dia hantar lagi surat, dia kata akibat daripada kita tak tebus RM300,000 tu, dia tawarkan kita pula sebuah kereta. Harga dia RM60,000-70,000, dan mungkin Proton ke apa juga kereta yang tersebut, dan dia kata kalau nakkan kereta tu kita kena bayar, mungkin bayar proses dan sebagainya, ataupun bayar cukai dan cukai jalan dan juga insurans. Ini berlaku baru je dalam minggu lepas. Pejabat saya dapat maklumat ini dan mereka kongsikan semua bukti-bukti yang mana ianya sangat meyakinkan, ya, mangsa-mangsa. Alhamdulillah, dengan kita punya perkongsian, kita dapat membantu mangsa supaya tidak terjerumus mempercayai, ya, semua syndicate ataupun trend-trend penipuan ini. Jadi kita tengok slide yang pertama, yang seterusnya, ya, dikongsikan. Okey, Cik Fatin, silakan. Scam, ya, kita tengok slide ni, scam, ya, scam ni ada banyak, love scam, ya. Mangsa mengatakan kenapa
bila kita tengok pengalaman mangsa kongsikan, kita tengok di ada akhbar, kita tengok di TV, kadang-kadang dalam berita mereka mengatakan mereka lonely, kesunyian. Mula-mula memang kesunyian, lama kelamaan kita ditipu, terpedaya dengan dia punya pujukan. Ini benda-benda yang sebenarnya bukannya sedang berlaku saja. Pengalaman sebelum ini ramai mangsa dah kongsikan. Ya, pihak polis telah memberi nasihat, SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia juga telah memberi nasihat kepada masyarakat. Kita ada lagi satu, cyber security juga memberi nasihat kepada masyarakat, jangan sewenang-wenangnya mudah terpedaya dengan semua ini. Ya, sebab scam ni ataupun scammer ni sangat-sangat bijak. Ya, mereka mempunyai rangkaian bukan hanya dalam negara tapi di seluruh dunia. Mungkin mereka punya scammer team ni berada di luar negara menipu rakyat Malaysia. Yang ada di negara kita menipu rakyat di luar negara. Mereka ada modus operandi mereka ni dia mungkin sangat cilik, ya, kerana mereka telah ada perancangan, iaitu apa? Duit. Mereka hendakkan duit. Kitalah mangsa-mangsa ni. Kalau kita ada 32 juta rakyat Malaysia, 32 juta rakyat Malaysia lah yang menjadi mangsa sebenarnya. Ya, dan seterusnya kita tengok slide dan seterusnya. Dan ada juga video ya tentang perempuan ya untuk dikongsikan sebentar lagi. Dan ini juga kena pastikan ya. Kongsi dengan anak-anak dalam hari ini mereka melayari media sosial. Pastikan mereka kita pantau ya sebagai bapa supaya mereka ini tidak terpedaya. Baru beberapa hari lepas saya berkongsi juga berkenaan dengan bully cyber ya, padah bully cyber. Kita kongsikan juga berkenaan bully seksual ya dengan tujuan utama kita untuk memberitahu kepada masyarakat pentingnya untuk kita memantau ya anak-anak kita supaya mereka tidak terdedah ya kepada ancaman-ancaman yang akhirnya memberi tekanan bukan hanya kepada anak kita, juga kepada kita sebagai parents ya, sebagai ibu bapa. Tengok seterusnya. Okey, kita lihat, silakan Cik Fatin. 5.8 bilion nilai kerugian angkara jenayah cyber. Yang seperti saya katakan tadi ya, ini laporan akhbar. Ya, pihak polis dah melaporkan ya dan dikongsikan melalui akhbar nilai kerugian. Bukan main-main ya. Dan kita tengok Cik Fatin ada tak news clipping yang terbaru yang boleh kongsikan bersama dengan penonton nak membuktikan yang masyarakat kita masih lagi terpedaya ya. Kita lihat seterusnya. Jadikan panduan ya tuan-tuan dan puan apa yang dikongsikan hari ini supaya tuan-tuan kita boleh memberitahu kepada yang lain. Kita nak share video ni pun melalui share FB kita ni dengan rakan-rakan kita sangat-sangat penting ya supaya mereka tidak menjadi mangsa ya. Ini sangat-sangat perlu kita ketahui. Tengok news clipping kita. Silakan Cik Fatin. Ibu tunggal mangsa love scam rugi 223,000 straight. Ni bila ni? Baru je. Ya. 200,000 bukan 20,000 ya. 200,000. Ya, kerana mungkin kita yalah dia sebagai ibu tunggal ya, mungkin dia tak ada tempat nak rujuk ya dengan siapa dan mungkin dia berkawan, dia terpedaya dengan pujukan ya. Yang paling penting berdasarkan maklumat kita tuan-tuan perempuan, berdasarkan perkongsian kita bersama dengan mangsa kerap kali, dia ada sebab sehingga mereka terpaksa memberi ya duit tersebut akibat daripada ugutan. Ugutan ni ugutan jenayah. Ya, kita kena buat laporan. Undang-undang negara kita ada ya dalam kita punya akta SKMM, akta 233 ya, akta Kementerian Suruhanjaya Komunikasi. Ya, sangat-sangat penting untuk kita beritahu, kita boleh buat laporan. Kita ada akta section 500, 504, 50 banyak, 506 ugutan, kita ada 509. Semua ni boleh guna pakai. Jadi jangan diam. Ya, kita kena buat laporan. Even benda mudah je tuan-tuan perempuan. Ya, kita jadi mangsa bully cyber. Ya, kita buat laporan. Ya, sebab ini adalah ancaman cyber. Kita kena dipermainkan body shaming. Body shaming ni tuan-tuan perempuan kerap kali dengar kan, orang ejek pasal wajah kita, bentuk tubuh kita, saiz kita dan sebagainya. Tapi di platform media sosial ya, digunakan Instagram, digunakan untuk kita, Facebook
Ya, dia gunakan Twitter, dia gunakan Telegram, apa lagi ada, TikTok, dia mengutuk kita. Ya, dia menggunakan Bigo. Baru-baru ni kita lihat bagaimana platform media sosial telah disalahgunakan oleh ramai sebenarnya. Cuma baru-baru ni bila berlaku di kalangan, bilanya ada orang buat laporan bila melihat seorang selebriti atau usahawan yang membuat satu perkara yang tak senonoh kepada kanak-kanak, pun satu kesalahan. Ya, jangan kita diam. Walaupun kita melihat satu perkara, kita sebagai rakyat atau masyarakat yang bertanggungjawab, buat laporan polis. Jangan kita diam. Don't ever be secretive. Jangan sesekali kita berahsia. Kita rasa, bukan masalah saya, masalah jiran saya, masalah orang lain. Ya, kita diam. Tak boleh. Kita kena bantu. Kerana kalau kita tak bantu, satu hari kita juga boleh menjadi mangsa. Kita pula terpilih. Contoh mudahlah, ya. Jiran sebelah ada masalah, kita diam. Ya, jiran sebelah bergaduh, kita diam. Ya, tak perlu buat laporan polis. Bukan nak buat laporan polis pun, telefon polis, suruh mari di rumah. Ya, rumah jiran kita ni, tengok apa yang berlaku. Ada kecoh-kecoh ni. Tak nak esok satu hari, kita dah tengok beberapa kes. Dengar orang bergaduh sebelah, kita buat diam. Ya, lepas tu, lepas satu hari, 2 hari, tengok tak keluar rumah. Hilang ke mana. Baru ni di Johor kita tengok. Ya, isteri dibunuh, ditanam dalam ini semua benda-benda yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Walaupun di laman internet, di platform cyber ni ambil tindakan, walaupun apa beza penjenayah cyber dengan penjenayah di luar sana? Dia ada beza dia. Penjenayah kalau kat luar sana diragut, pihak polis boleh cepat laksanakan. Ya, kalau pagi ragut, petang tangkap dah. Ya, tapi kalau kita lihat penjenayah cyber ni, bukan mudah untuk pihak polis mengesan atau menangkap mereka. Ya, mengambil masa, mungkin makan berbulan tahun. Ya, dan kita mungkin bertekanan. Kita ada tekanan. Bila kes aku ni duit dah rugi, bagaimana aku nak buat? Sebab tu penting untuk kita memupuk kesedaran. Sama-sama nak mencegah ni. Ni yang PPWN ni Kelantan buat ni. Ya, supaya kita ada pengetahuan. Kita ada kesedaran. Kita kena sama-sama mencegah. Ni scammer semua ni. Ya, tak perlu kita tengok 200,000 bukan sikit. Banyak tuan-tuan buat. Ya, sebab keadaan hari ni tak boleh kita nak kata kita nak tekanan hari ni. Kita tak lagi duduklah keadaan yang kata selesa sementara nak habis pandemik COVID-19 ni. Kita harap tahun depan habislah, kita boleh hidup kembali seperti sedia kala, normal balik ataupun secepat mungkin. Kalau harap dalam 3-4 bulan lagi dah selesai. Jadi kita balik ke kehidupan normal kita. Ya, tapi hari kita lihat, macam esok saya akan berkongsi pula berkenaan dengan bunuh diri, tapi dengan pejabat pengguna hutan juga bidang lain. Ya, kita berkenaan dengan suicidal. Bukit bunuh diri ni meningkat di negara kita sepanjang musim pandemik ni. Kenapa ianya berlaku? Dan sebab tu kalau kita tengok hari ni, kita tengok kes ni, tak terfikir oleh kita. 200,000 boleh hilang. Kenapa dia macam ni? Kita lihat pula kes lain. Kita tengok Cik Fatin kongsikan. Bakal pengantin kerugian 480,000 ditipu Macau scam. Masya Allah. Tengok 400,000. Ya. Umur muda lagi ni. Saya ingat kes ni di Kuantan tak salah saya. Ya. Di Kelantan ke di Kelantan, di Kota Baru. Kita tengok kes di Kota Baru. Bakal pengantin rugi 400,000. Ya. Saya rasa kalau kita lah boleh sama-sama mengekang ni, ya, mungkinlah 400,000 tu boleh diselamatkan, insya-Allah. Dah pasti 400,000 bukan mudah untuk pihak polis menangkap pelaku. Mungkin mereka ni beroperasi di luar negara. Ya, dan duit tu mungkin digunakan ni satu lagi isu ni. Ya, ramai juga kita mangsa jadi keldai akaun. Keldai akaun ni kerap kali juga. Sebelum ni kalau kita tengok dalam wanita anti jenayah, kita bercerita pasal keldai dadah, tapi keldai akaun ni satu benda yang serius di negara kita. Ramai di kalangan pelajar universiti, mahasiswa-mahasiswi yang terpedaya. Ya, dan akhirnya mereka dipergunakan oleh sindiket ini, tapi yang menghadap, yang menerima hukuman siapa? Yang disiasat siapa? Kita, ya, sebagai orang yang berkongsi akaun. Kita ingat kita dapat commission lah, dia kata commission satu transaksi, dia kata dapatlah dalam RM50. Dia dapat beribu. Dia pula kata dengan kita, dia berniaga. Kita ingat ke betul lah dia berniaga? Ya, hanya
Dia duduk di luar negara, dia kata dia tu masuk duit kepada dia pula. Dan ataupun dia menggunakan duit dia, akaun kita tu, dia sewenang-wenangnya menggunakan akaun kita untuk transaksi dia. Kita janji dapat pula duit kepada kita, masuk ke akaun kita lagi satu. Kita janji kita dapat kita punya commission, okey dah. Sebab tu benda-benda macam ni kena pastikan. Ni tuan-tuan perempuan, ya, kalau kita anak-anak kita yang belajar di universiti, kalau adalah orang, beri nasihat kepada mereka. Jangan sewenang-wenangnya mereka mudah terpedaya dengan pujukan nak suruh nak tambah duit pendapatan puluhan ribu sebulan. Ini semua unsur-unsur yang boleh menyumbang kepada penipuan. Kita jadikan sebagai kedai akaun. Tapi akan datang kalau kita ada peluang untuk cakap kedai akaun, kita cakap lah, ya, sebab ni kita cakap mengenai ancaman cyber je, ya, dan juga jenayah cyber. Dan seterusnya kita tengok apa benda lagi dikongsikan. Silakan Cik Batin. Penipuan makau scam menggunakan nama LHDNN. Itu semua dah tahu, saya katakan tadi, ya, mereka menggunakan HDN, terima call tuan-tuan perempuan, janganlah percaya, ya, jangan mudah terpedaya. Ya, benda-benda ni sebenarnya saya rasa berdasarkan pengalaman kita pun, di bersama dengan NGO kerap kali kita membantu. Kita nak membantu masyarakat, ya, supaya tidak terus berdaya. Kita terima call HDN, terima call daripada pihak polis, ya, mereka tak call, mereka akan hantar surat yang ada tulis urusan Seri Paduka Baginda. Itu urusan, kalau ni agensi kerajaan, dia tak akan hantar kita, tak akan call kita. Ya, jangan terpedaya, jangan percaya benda ni. Ya, tak kira lah dia kata daripada mana ke, dia kata cik ada kes ke, ya, ada kesalahan jalan raya, cik terlibat dengan kemalangan, puak tuan terlibat dengan kemalangan, jangan percaya, rujuk dengan balai. Ya, rujuk dengan balai. Balai sekarang ni boleh membantu kita. Ya, balai polis berdekatan. Kalau tak boleh, call je balai polis berdekatan. Kadang-kadang kita terima call tu, kita berkeyakinan sebab dia menggunakan nombor IPK, IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah, Ibu Pejabat Kontingen Polis. Dia mungkin gunakan call daripada balai polis berdekatan. Kita pun terpedaya sebab nombor telefon memang terima dalam handphone kita, memang betul tu nombor balai polis. Lepas tu dia suruh kita call balik, cakap dengan pegawai dia pun sama juga. Kita pun call dapat. Semua ni dia panggil voice over internet protocol. Ni bijak dia orang ni. Sebab tu saya kata mereka dah ke depan. Mereka 10 langkah daripada kita. Sebab tu penting jangan terpedaya. Ya. Call daripada agensi kerajaan, tak ada istilah dia nak call. Dia akan hantar surat, hantar warrant. Ya. Urusan Seri Paduka tu. Itu kena ingat tuan-tuan perempuan, ya. Jangan sesekali pula kita lupa, ya, macam kita kata akaun Facebook, akaun apa juga media sosial, kita boleh sebenarnya mengenali profil, kita tahu cara orang tu nak tipu. Jadi at the end, maknanya di hujung rancangan perkongsian kita ni, kita akan tunjukkan video dikongsi oleh SKMM. Apa nak tahu sebenarnya? Ya? Sebab kita tak jadi mangsa. Ya, dah ramai dah tengok kerugian. Bukan sikit. Beberapa hari lepas, bila kita berkongsi berkenaan kerugian bersatu daerah, ya, dalam masa setengah tahun, baru 5 bulan, ya, mencecah hampir 6 juta, lebih daripada 6 juta, ya, 6.3 juta kerugian dalam satu daerah tuan-tuan perempuan. Ya, bukannya satu negeri, satu daerah dalam 5 bulan baru kerugian akibat scammer mencecah 6.3 juta. Kita tak tahulah apa jadi kalau kita berseluruh negara untuk tahun ini. Dalam kita musim pandemik ni, ramai terpedaya. Sebab hidup kita hari ni, memang kalau kita work from home atau bekerja dari rumah ni, memanglah rakan-rapat kita, anak-anak kita hari ni pun belajar dari rumah, PDPR. Ya, hari ni dah mula sekolah. Mereka menggunakan internet, ya, belajar. Dan mereka kadang-kadang apa belajar tu tunggu pula sesi lain. Mereka menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan kawan-kawan. Ada juga ancaman-ancaman yang boleh terjadi kepada anak-anak kita. Jadi pun saya kongsikan juga ni benda-benda yang pelik-pelik ni, yang boleh kita pantau anak-anak kita. So mereka tak ada masalah. So mereka tak jadi mangsa. Kita lihat baru-baru ini bila kerajaan Jerman, pihak polis telah menangkap 4 orang rakyat dia yang terlibat dalam buat grup, ya, di rangkaian media sosial dan dipanggil Boys Town. Boys Town ni yang yang menarik members. Tahu berapa tuan-tuan perempuan dia baru buat 2019. Dia ada kurang lebih 400,000 followers. 400 followers yang mencari
kepuasan internet, kepuasan pornografi kanak-kanak. Ya, tak kiralah video, tak kiralah gambar kanak-kanak dia letak situ, dan gambar kat situ dan video ada kurang lebih 3,500. Yang mana melalui siasatan mereka, anak-anak ini terpedaya berkongsi gambar mereka. Yang mungkin akibat kita sebagai parents, sebagai ahli ibu bapa, kurang pemantauan. Walhalnya tuan-tuan perempuan, SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Maklumat Indonesia dan juga cyber security, pihak polis pun telah memberitahu kita dan juga provider network, tak kiralah apa juga tuan-tuan memakai line telefon, ya, mereka telah memberi nasihat, ambillah satu pendekatan menapis apa juga bahan yang anak-anak kita layari di laman sosial ataupun di laman internet ataupun dunia cyber ini. Dah diberitahu dah, tapi mungkin kita hari ini ada yang di kalangan tuan-tuan perempuan yang mungkin baru terdengar apa yang saya kongsikan ini, ambil berat. Ya, ambil berat. Boleh dapatkan apps dipanggil parenting filter. Semua ni ada. Ya, tidak ada masalah sebab kita tujuan kita untuk kebaikan anak kita. Ya, seterusnya, Cik Fatin, kita tengok news clipping lagi kalau ada. Ejen hartanah rugi 2.7 juta ditipu sedikit love scam. Tengok, ejen hartanah 2.7 juta, bukan 27,000 tuan-tuan perempuan. Sedih kita dengar. Ya, bukanlah duit kita, tapi duit dia. Ya, walaupun duit dia, kita tempias juga. Bukan tempias apa, kita juga akan ada tekanan. Kita juga terbabit, bukan apa, takut kita satu hari pun kena. Macam mana dia boleh kena tipu? Dia ejen hartanah. Dah pasti dia orang yang berpendidikan dan orang yang berilmu. Tapi terpedaya. Kenapa? Satu lagi. Menerusi kajian, menerusi perkongsian, bukan hanya di negara kita, di seluruh dunia. Ya, siasatan, pihak polis. Mungkin kadang-kadang kita ni dalam segi investment. Ya, investment ataupun kita nak niaga, ya, kita mudah terpedaya. Ya, mungkin ada perkataan yang mungkin ramai yang rasa tak selesa, ya, tapi kebanyakannya akibat daripada ketamakan, tamaknya seseorang tu, dia mudah terpedaya. Ya, dia yakin dengan apa yang ditawarkan. Akhirnya dia menjadi mangsa. Bukan sikit, dah ramai yang dimangsa. Sebab tu tak terkejut untuk perempuan, ya, bila pihak polis, ya, memberitahu jumlah kerugian daripada jenayah cyber ni mencecah 5.8 bilion. Bukan sikit untuk perempuan. Ya, kalau tak salah, love scam pun mencecah kurang lebih, ya, hampir 100 juta. Ya, akibat daripada mangsa yang terpedaya dengan so-called pujukan boyfriend girlfriend. Hati-hati tuan-tuan perempuan, ya, ni web dating online ni pun kita ada di negara kita pun banyak juga aplikasi, ya, ataupun dating online yang menggalakkan kita mencari pasangan, tak kiralah yang masih single. Ya, single ni banyak kategori lah, sama ada ibu tunggal, tadi kita dengar, dalam clipping kita, ibu tunggal, bapa tunggal, ada juga yang masih bujang, ya, yang juga mempunyai rangkaian join jadi member. Tujuan dia untuk mencari pasangan hidup, ya, atau mencari kawan. Ya, ada juga yang masalahnya yang dalam tu ramai juga yang dah berumah tangga pun join kat situ juga, ya, sebab dia tak tahu. Dan kita tengok rangkaian ni bukannya sikit, puluhan ribu members dia, ratusan ribu members dia. Ini yang lokal, bukan yang luar negara. Ya, macam-macam ada yang love lah, itulah dan sebagainya. Kita tengok kat Malaysia ni pun ada juga yang nama dia berunsur Islamik. Ini semua bukan apa, berwaspada. Ya, sebab kita tak kenal. Macam kita tadi, pemilik akaun kat sana, kita tak kenal siapa mereka. Tak tahu. Ya, profil mungkin orang lain, dia hanya menyamar. Ya, daripada profil pun kita boleh mengagak seseorang. Ya, kalau kita ada rakan Facebook, ya, berapa ramai rakan Facebook kita, tuan-tuan puan? Berapa ramai? 10, 20? Saya rasa kalau kat Malaysia ni bukan cerita orang muda, kita yang dah dewasa pun kurang-kurang 100 ke 200 orang. Kadang-kadang ada 300 orang. Kita bukan selebriti, tuan-tuan puan. Ya, sebagai orang biasa mungkin kalau pada saya lah, kita ikut macam orang Jepun. Ya, rakan Facebook ataupun rakan media sosial dia 50 ke 100 orang je, tak lebih. Ya, kalau selebriti tu lain lah. Ya, cuma kita di Malaysia ni, anak-anak kita, rakan Facebook dia, rakan media sosial, WhatsApp group, WeChat, Telegram, Twitter, mereka aktif, kita tak aktif. Tapi kita pantau mereka, apa betul, apa salah. Ya, sebab ia akan boleh menjadi ancaman kepada anak-anak kita. Tekanan ni banyak. Ya, kalau jadi mangsa buli,
Bila dia berkongsi sesuatu gambar video, dia rasa tertekan. Mungkin dia berkongsi tu dengan girlfriend ataupun boyfriend, teman wanita atau teman lelaki, seronok-seronok dengan kawan, tapi benda itu menjadi bahan kepada dia. Dia kongsi di Instagram, video gambar macam baru-baru ni kita tengok ramai juga selebriti yang berkongsi, akhirnya mereka juga dibuli secara cyber, dibuli diviralkan. Sebenarnya betul lah, betul salah, cumanya kita ni kena bijak dalam kita melayari dunia internet. Kena bijak. Sebab klik dia kat tangan jari kita je. Guna jari kita je. Tak perlu pun kita nak guna perkataan kecuali kita buat video lah. Dan ini semua perkara-perkara yang perlu kita ambil peran. Dan seterusnya. Kes penipuan perniagaan dalam talian di Kelantan meningkat. Kita tengok. Kita ambil negeri Kelantan ni tuan-tuan puan. Saya minta tim saya untuk sediakan, sebab kita berkongsi bersama dengan pihak Hutan Kelantan, jadi kita ambil kat Kelantan. Takut nanti kalau kita ambil kat negeri lain, kita kata kat Kelantan okey. Bukan kata Kelantan okey, semua negeri okey, cumanya ada kes berlaku. Penipuan secara dalam talian, niagaan talian sangat membimbangkan. Jadi di Kelantan juga tengok kerugian berapa banyak. Tuan-tuan puan jadi seterusnya ni perkongsian je lah. Makau scam tipu rakyat Kelantan 3.2 juta. 3.2 juta. Untuk berapa lama tu? Setahun, 2 tahun? Mungkin dalam masa sebulan. Mungkin dalam masa 6 bulan. Ini semua benda-benda yang tuan-tuan perempuan kita kena berwaspada. Itulah PPWN Kelantan buat untuk memberi kesedaran kepada semua. Supaya jangan jadi mangsa. Sebab kesan dia teruk. Kesan dia bukan apa, proses kita nak buat laporan. Sebab polis pun dah kata it's not easy, bukan mudah untuk pihak polis menangkap penjenayah cyber ini. Mereka mungkin duduk di luar negara, dan mungkin negara mereka kata di Afrika tu ada beberapa negara yang kalau rakyat dia buat kesalahan cyber tidak boleh dituduh kerana tak ada undang-undang. Kita lah jadi sakit hati, kita lah yang ada masalah, kita lah yang terganggu dari segi mental, fizikal, berlaku kemurungan kepada kita, berlaku kebimbangan kepada kita. Akhirnya kita buat perkara-perkara yang salah, tak boleh kawal, tak boleh kawal. Orang lain pula jadi mangsa akibat tekanan kita. Ini pastikan tuan-tuan perempuan, kita kena bijak dalam kita nak melayari, nak berniaga, nak beli barang dalam internet ni. Musim kita PKP ni, MCO ni, kita tambah lagi. Kita nak beli barang, sekarang ni beli kat pasar raya. Kalau kita di Lembah Kelang, beli di pasar raya pun semuanya online. Semuanya online. Tapi pastikan online tu dengan apps yang betul. Gunakan apps yang betul. Jangan pula kita tengok ni, hati-hati tu, URL tu penting. Kalau kita nak klik bank, tengok URL dia. Jangan pula kita leka. Avoid, kita kena elak ni scammer ni. Jangan kita mudah terpedaya. Tengok URL kat belakang tu. Baru-baru ni bank. Bank juga mengatakan ada yang menyamar. Tengok kat belakang tu, kata CIMB. B tu mungkin D. Kita ingat ke B. Dia ubah. Dia URL belakang tu lain. Betul baru-baru ni rakan saya sendiri yang terpedaya. Nasib baik dia sedar yang benda tu adalah scammer. Apabila dia kononnya pihak kerajaan memberi tawaran kepada dia, tender. Tapi dengan syarat-syarat tertentu lah. Rupanya kat belakang tu bukan gov.my, dia tulis tu govn. .my. Dia sambung semua tu. Itu tujuan dia memang nak menipu. Nasib baiklah dia bertindak bijak. Sebab tu kita nak sama-sama ni, kita bukan PPWN Kelantan dah kempen jom bertindak bijak. Itu kempen lah untuk sesi kita pada pagi ni. Tapi kita ni sebagai followers, sebagai masyarakat, sebagai rakyat, kita kena ambil tindakan dengan kita berwaspada melalui ilmu-ilmu yang dikongsikan. Tuan-tuan perempuan, klip surat khabar atau news clipping yang dikongsikan ini boleh jadikan panduan, sebab benda ni akan sentiasa berada di Facebook PPWN Negeri Kelantan. Jadi kita jadikan ia panduan. Tengok balik, ulang tayang balik, tengok betul tidak ni siapa. Tentang mungkin di kalangan yang dilaporkan tu kawan-kawan kita yang kita tak sedar, dan tanya dengan mereka. Kalau kita kau ke jadi mangsa ni, aku dengar macam kau boleh cerita tadi kau hilang 400,000, kau hilang 2.7
7 juta. Ini benda-benda tentang perempuan. Kita kena ambil berat supaya kita ada ilmu. Supaya kita pula tidak menjadi mangsa. Ya, jadi dulu sleeping lagi. Kanak-kanak tidak terkecuali diperdaya skamer. Yang saya kata tadi kan, kanak-kanak ni anak remaja kita nak beli handphone, ya, minta mak ayah beli ke tak apa, saya ada kawan beli dekat melalui online, pergi mudah.com dan sebagainya. Betul. Apps tu ataupun rangkaian tu betul. Yang tak betul tu orang dalam tu. Ini pastikan. Ya, kalau anak-anak nak beli apa ke, tak kisah apa juga dia nak dalam pembelian online, hanya ke handphone lah atau barang-barang yang dia rasa yang dia nampak macam hebat. Ya, kadang-kadang nampak gambar lain, datangnya lain. Itu pun satu penipuan. Buat laporan, jangan diam. Ya, tentang perempuan ya. Sebab sekarang kita tak boleh keluar, terhad pergerakan kita. Ya, tambah sekarang ni MCO kita nak keluar, semuanya di hujung jari. Ya, nak beli barang pun semua online. Tak kiralah online macam mana pun, pastikan kita tengok reviews orang macam mana. Ini pastikan jangan kita terpedaya. Reviews orang, adakah ada komplain dan sebagainya. Ini semua kena ambil berat. So bukan anak kita yang tengok, kita sebagai mak ayah pesan kepada anak-anak kita, ya, nak beli apa pun secara online, bagi tahu mak ayah. Kita kena lagi jadi kita panggil apa? Lagi hebat pada anak kita. Dalam laman sosial ni kita kena hebat supaya jangan dia anak kita tak tipu kita. Tak tipu kita, nanti bila ada masalah kita terpaksa berhadapan. Ya, seterusnya kita tengok. Okey, news clipping kita dah habis. Memang banyak news clipping ya, tapi kalau nak cerita news clipping ni memang tak sempatlah kita nak bersiaran hanya untuk 1 jam ya. Tak apalah kalau lebih sikit masa pun tuan-tuan nak tanya soalan, insya-Allah saya boleh saya cuba menjawab ya. Seterusnya kita tengok slide dan seterusnya. Okay, think safe, be safe and act safe. Maknanya kat sini tuan-tuan puan, mulai saat ini ya, ialah mungkin tuan-tuan puan dah aware, maknanya dah ada kesedaran sebelum ni. Tapi kita tingkatkan, kita kena fikir dengan selamat, kita kena jadi selamat dan kita kena bertindak dengan selamat. Itu tujuan dia, ya. Maknanya think safe, be safe, act safe. Ya, seterusnya. Kita tengok identity theft ini pun juga saya kongsikan tadi ya. Satu perkara yang sangat perlu kita ambil berat ya, dia boleh je menyamar dan sebagainya. Dia beli barang, saya kata dia nak beli barang RM20-30 tapi terpedaya sehingga hampir RM20,000 lesap dalam akaun. Ya, ada bimbang sempurna ni macam mana? Macam ni. Dia kata telefon kita ada masalah cik daripada segi akaun ni, kami daripada bank. Ya. Jadi kami nak kena perbetulkan. Ya, kami nak tengok balik transaksi ni. Jadi kami kena nak uruskan. Kita pun percaya, kita bagi semua. Akhirnya kita jadi mangsa. Lepas 2-3 hari tengok kita hilang duit dari akaun. Okey, macam mana kita tak sedar? Mereka ni bijak. Mereka ni dah memang ada cara untuk block. Kadang-kadang kita dapat SMS yang kita keluarkan duit kita masuk dalam akaun, kita dapat. Tapi akibat daripada kebiasaan mereka to block, yang dia dapat nombor akaun tadi tu, dia lakukan transaksi untuk block segala maklumat transaksi kepada handphone kita. Sebab kita dah pasti kalau kita keluar duit, kita bayar apa-apa, kita akan dapat maklumat daripada bank melalui SMS. Bukan WhatsApp ya, bukan WeChat, SMS. Tapi sebabkan mereka ni bijak, mereka block. Jadi kita tak sedar. Lepas 3 hari kita nak keluar duit di ATM, tengok duit tak ada. Lepas 3-4 hari kita nak buat transaksi melalui online banking, tengok duit lesap. Tengok duit tu keluar mungkin RM3,000, RM2,000, RM3,000. Yang mana bank pun tak macam dia kata tak perasan perkara biasa RM2,000-RM3,000, melainkan nak keluar RM10,000, RM15,000 dia akan dapatkan, dia nak verify dengan kita. Itu mungkin dia akan call. Tapi kalau setakat RM1,000-RM2,000 ni rasanya kerap kali perkara biasa, sebab keluar RM1,000-RM2,000 ni satu benda yang memang lumrah kepada kita sebagai pengguna ya. Dan kemudian kita tengok, silakan Cik Fatin. Elakkan daripada menjadi mangsa penipuan kewangan. Okey, financial scammer. Tuan-tuan dan puan, saya katakan tadi berawal ya, tujuan internet scam ni adalah isu duit.
isu money, keuangan. Itu tujuan utama. Tak ada seorang nak buat seronok-seronok. Mereka juga ada rangkaian, mereka ada juga pekerja. Ada pekerja tuan-tuan puan. Kita tengok baru-baru ni, tahun lepas tahun sebelum ni, bagaimana seramai 500 orang, 700, 600 orang ditangkap. Ya, kerana mereka ni ahli sindiket yang bekerja tujuan dia untuk menipu orang lain. 500 orang, kalau satu orang dapat 10 penipuan satu hari dari segi online, pembelian. Ya, 500 dah 5,000, 600 dah 6,000 kes penipuan dia boleh buat. Ya, tapi alhamdulillah pihak polis berjaya menangkap mereka. Ya, dan kemudian mereka dijatuhkan hukuman. Ya, dan kita yang sebagai bangsa dapat duit balik. Tidak, tuan-tuan dan puan. Ya, sebab duit tu telah di channel ke luar negara ataupun telah digunakan. Kita pun tidak ada peluang. Kalau kata tadi, saya katakan tadi di Afrika ada negara yang tak ada undang-undang, tak boleh menuduh rakyat dia. Dan isu cyber ni, the cyber law tu tak wujud di negara dia. Mungkin belum wujud lagi. Ya, dan akhirnya kita terus menjadi bangsa. Ya, yang hilang duit kita. Ya, sebab tu kita kena pastikan di sini jangan sesekali kita terpedaya dengan apa juga orang call nak beli, nak jual, nak tawarkan kita menang itu dan ini. Ya, jangan percaya tuan-tuan puan. Gores dan menang ni bukan gores dan menang dulu kat pasar raya kita gores dan menang. Ya, dia tunggu kita, dia pun nak menipu juga sebenarnya. Ya, tapi kita apalah di depan kita kenal dia, boleh buat laporan polis, bagi tahu polis muka dia macam ni dan macam itu bentuk dia, cara dia bercakap. Tapi kalau dah melalui platform cyber ni, akaun-akaun palsu yang diwujudkan oleh mereka, macam mana nak kenal, rupa pun tak pernah jumpa, tengok profil pun meyakinkan. Ya, mungkin syarikat-syarikat besar yang kita percaya. Ya, sebenarnya benda tu semuanya boleh direka, di-download pada Google je. Ya, image apa dan kita percaya. Ya, dan kalau katalah diletak logo kerajaan ataupun agensi-agensi kerajaan yang menawarkan sesuatu kononnya, logo tu semua boleh dapatkan daripada kita, dia boleh download je daripada Google ataupun dari mana-mana laman sosial. Itu kita kena pastikan. Sebab tu penting teman puan untuk kita berwaspada. Dan seterusnya sebab tu banyak sebenarnya yang nak dikongsikan. Sebab tu Cik Fatin dia langkah-langkah je sebab masa tak mengizinkan. Silakan Cik Fatin. Elak anak terjebak jenayah cyber. Elak anak terjebak jenayah cyber. Elak anak. Macam mana anak boleh terjebak? Banyak orang kata, anak saya berumur 13 tahun, takkan nak buat kesalahan jenayah cyber. Tuan-tuan dan puan, undang-undang jenayah, sama ada jenayah kanun kesisaan ataupun jenayah cyber ini, kepada semua. Tak ada orang boleh lebih pada undang-undang ni. Ya, termasuk anak kita yang seawal usia 3-4 tahun tu, cumanya tindakan mahkamah ataupun pemulihan boleh dibuat bila usia mereka bermula 10 tahun. 10 tahun, dah maknanya jam 4 lah. Cukup 10 tahun, boleh dah dikenakan tindakan. Tidak kira kesalahan apa. Ya, kalau katalah dia darjah tahun 6, tingkatan 1, dia berkongsi gambar-gambar tak senonoh ataupun dia memviralkan sesuatu perkara yang salah, mengaibkan orang lain, dia kongsi gambar kawan dia tak senonoh, dia forward melalui grup WhatsApp, dia kongsi di Facebook, dia kutuk di Instagram. Ini semua satu kesalahan. Pesan dengan anak kita, ini adalah di bawah satu kesalahan yang mana kita boleh dikategorikan sebagai penjenayah cyber. Kita bully kawan, kata dia macam-macam hingga memberi tekanan kepada dia. Kita lihat beberapa tahun yang lepas, 2 tahun yang lepas, bagaimana akibat daripada mendapat tekanan dan komen netizen di Instagram. Seorang remaja berusia 16 tahun terjun daripada rumah kedai hingga tak tinggi pun, dari tingkat 3 dia terjun, dan kemudian dia meninggal dunia. Dan ini boleh disabitkan kesalahan kepada netizen yang memberi galakan, dan netizen ni pula ada di kalangan juga usia lebih kurang dia juga, remaja atau kanak-kanak yang kononnya dia bertanya, patutkah saya hidup atau mati? Netizen cakap,
ada kata jangan, ada yang bagi komen jangan, ya, harus teruskan kehidupan, setiap masalah ada penyelesaian, tapi ramai sebenarnya 70% yang komen negatif. Eloklah mati. Jadi dia pun ambil, sebab dia dah bertekanan, dia tak boleh fikir, dia pun terjun daripada rumah dan membawa ke kematian. Dan banyak juga perkara yang boleh cakap pasal tekanan membawa kepada bunuh diri ni, satu keadaan yang serius di negara kita, khususnya dalam musim pandemik ini. Tapi hari ini saya tak bersembang lah, kalau ada peluang akan datang bersama dengan Ibrahim Kelantan, kita cerita pula pasal pemikiran seseorang yang nak bunuh diri dan tindakan bunuh diri. Ini pun satu keadaan yang penting dalam musim pandemik ni, ya. Sebab dalam kita wanita anti jenayah ni, kita sebagai ibu, sebagai wanita yang memberi pendidikan. So kita tak ada lagi lelaki anti jenayah program, ya. InsyaAllah akan datang kalau kita ada peluang, kita buat lelaki anti jenayah, kerana lelaki sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua dalam keluarga, nak mendidik keluarga dia supaya jangan jadi mangsa. Bolehlah kita buat pula. Sekarang ni wanita sebagai kita panggil satu ialah ibu, ya, untuk memberi pendidikan, memberi kesedaran kepada semua, termasuk bapa, ya, kepada bapa, kepada suami mereka, kepada anak-anak yang pastilah, ya, dan seterusnya. Kita lihat ni, ya, bacakan. Kanak-kanak pornografi dan pedofilia. Kanak-kanak pornografi dan pedofilia. Ini satu masalah yang sangat-sangat ketara. Baru-baru ni kan kita tengok bagaimana seorang usahawan ditahan oleh pihak polis untuk siasatan. Ya, apabila beliau telah mungkin secara sengaja tak sengaja, kita tak tahu, biarkan pihak polis untuk melakukan siasatan, telah berkongsi sesuatu yang tak sepatutnya di laman sosial dan disasarkan kepada kanak-kanak. Jadi atas kanak-kanak ni satu perkara yang sangat-sangat perlu kita ambil berat, ya. Jangan mudah kita buat sesuatu perkara yang akhirnya kita yang boleh disabitkan kita yang bersalah, ya. Ini saya katakan tadi mungkin salah langkah ataupun nak mencari publicity, kita dah tahu apa tindakan sebenarnya, biarkan pihak polis buat siasatan, tapi ianya telah berlaku yang mana kanak-kanak ni terdedah, ya. Kebanyakannya terdedah bukan secara fizikal, hari ini banyak terdedah secara alam maya ataupun alam cyber ni, di laman internet ni, ya. Pastikan tuan-tuan perempuan, ya, saudara-saudara sekalian, saya katakan tadi, ya, di Jerman baru je bulan lepas mereka tangkap, ya, bukan sikit, 400,000 followers mengikuti akaun ataupun platform mereka ni untuk memuaskan nafsu, maknanya mencari kanak-kanak ataupun gambar video sebagai alat dari segi seks ataupun sexuality mereka, ya. Ini benda juga kita boleh kait dengan sexual cyber, ya, bully sexual. Ini semua perkara yang boleh dikaitkan, ya, dalam kes-kes yang berkaitan dengan pedofilia dan juga pornografi ini. Ya, pornografi buah ini anak-anak kita ramai juga, ya, dan negara kita semasa PKP ni tahun lepas, negara kita ikut maklumat SKMM juga apa dikongsikan, ya, ramai masyarakat kita yang menonton video di laman-laman web lucah, bukan dalam negara kita, di luar negara. Kat negara kita pun ada, ya, yang dikongsikan tapi menggunakan platform di luar negara. Tapi rakyat, masyarakatnya masyarakat kita, masyarakat serantau, ya, maknanya ada daripada Malaysia, Singapura, daripada Indonesia, daripada Thailand, ya, tapi rakyat Malaysia sendiri pun ada, ya, ramai juga yang gambar mereka disebarkan, mungkin akibat daripada terpedaya, tak sengaja, ya, melalui handphone dan laman sosial, kita jadi mangsa. Jadi hati-hati tuan-tuan perempuan, ya, followers semua, ya, pastikan perkara ini tidak terjadi kepada kita dan kadang-kadang anak-anak kita, anak remaja kita hari ini juga, yang memang mereka ni lebih hebat dalam penggunaan laman internet, laman sosial, ya, media sosial ni, ya, yang mana kita lihat hari ini ramai yang lebih advance daripada ibu bapa mereka, ya, lebih bijak, ya, melayari internet. Jadi kita sebagai mak ayah pun kena bijak, bukan kena bijak apa, memantau, ya, memantau mereka. Kalau kata mereka ada Facebook, mereka ada laman sosial, kita jadi rakan, kita follow mereka. Tapi janganlah follow beritahu saya ni mak ayah. Kita gunakan menyamar, ya, mungkin kita boleh buat fake account untuk memantau anak kita. Tujuan ni untuk kebaikan, memantau anak-anak kita, ya. Dan seterusnya, okey, awas bully cyber. Kalau kita tengok awas bully cyber ni satu benda yang sangat-sangat penting untuk semua. Kita juga yang dewasa boleh menjadi mangsa bully, ya, tuan-tuan perempuan. Pastikan, ya,
kita juga boleh menjadi mangsa buli. Kadang-kadang kita share dekat produk, kita nak jual produk, ya, kita jual di laman sosial, ada di platform media sosial, tujuan kita baik, kita berniaga, ya, tapi kadang-kadang ada netizen ni yang tak puas hati. Tujuannya mungkin nak bergurau, ya, nak bergurau, telah mengambil satu tindakan yang tidak bijak. Ya, dia kutuk barang kita, dia kutuk produk kita, lepas tu kita tak boleh kawal perasaan. Macam kita berlaku di KL ni, ada satu kes baru-baru ini bila mana produk dia dikutuk. Dikutuk tak apa, tapi ada pihak ketiga. Maknanya pihak ketiga ni ahli keluarga lah, ya, yang tidak berpuas hati mencabar netizen tersebut, dan mereka berjumpa dan berlakulah pertengkaran hingga menikam. Nasib baik tak mati, ya, tapi kalau di Johor tu meninggal, ya, meninggal dunia bila jumpa, tak puas hati bila orang komen pasal produk dia. Tapi kalau di Kuala Lumpur baru-baru ni dia tak hingga bawa ke kematian, cumanya satu kesalahan jenayah. Sia-sia je tuan-tuan puan, ya. Sebab tu benda bully cyber ni kita kena sama-sama kekang. Bully cyber ni ada banyak kategori, ya, termasuk dalam bully seksual. Ya, kita tengok badan perkongsian dia, komen pasal badan kita, rupa kita, tak kira lelaki dan perempuan, ya, boleh menjadi masalah dan akhirnya membawa kepada satu keadaan dendam. Dendam ni sama ada kita berlawan, cakap, ya, di hujung jari ni kita type di laman sosial atau di laman alam maya, tapi boleh membawa kepada masalah di luar, ya, cabar-mencabar, jumpa dan bertindak di luar kawalan, akhirnya kita terbabit dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya, ya. Dan kemudian tuan-tuan dan puan, kita minta Cik Fatin. Cyberbullying. Say no to cyberbullying. Itu saja, ya. Jangan kita ingat perkara ini kita ambil mudah, ya. Kita dah tahu dah pasal scammer, dah tahu dah pasal love scam, dah tahu pasal identity theft, maknanya penipuan kewangan, ya. Kejap lagi kita nak tengok video, sebelum kita akhiri tu kita tengok video, ya, apa yang dikongsikan oleh SKMM dan beri nasihat kepada kita. Saya ada banyak video tuan-tuan puan sebenarnya, ya. Banyak video, tapi masa lah tak mengizinkan. InsyaAllah boleh juga follow kat YouTube kita. Ya, YouTube kita, Kickstart Academy itu ada juga, kita baru aktifkan balik untuk kita kongsi bersama masyarakat. Kita ada video banyak kat situ, ya, untuk kita kongsikan. InsyaAllah dalam proses nak upload lah, sekarang ni tak banyak pun, ada 3-4 je. Akan datang kita akan pihak admin akan upload pelbagai juga maklumat dekat situ untuk video untuk kita sama-sama, ya, menjadi panduan kepada semua, ya. Okey, kemudian kita tengok satu video. Ini berkaitan dengan anak kita, tapi orang dewasa pun ada buat silap benda ni. Kadang-kadang salah tingkap pun ada. Salah tingkap, salah group. Ini kita kerap kalilah dapat. Kalau tersalah tu orang sempat download, habislah kita. Kita satu video dia panggil sexting. Sexting ni termasuk dalam bully bully sexual. Kita tengok, ya. Ini pelajar college university, walaupun dilakukan balik, tapi ialah kejadian sebenar. Ya, bagaimana satu teknologi dulu, ini 16-15 tahun yang dulu, ya, kita dalam convention memikirkan apakah terjadi kepada dunia kecanggihan teknologi pada masa akan datang. Ini baru kita tengok dari segi Bluetooth, ya, belum cerita pasal Wi-Fi lagi masa tu, Bluetooth baru. Sekarang ni canggih dah, ya, seluruh negara kita, seluruh dunia, pergi kat mana pun akan ada akses kepada internet, ya, akses kepada internet. Okay, sekali kita tunjuk, ya. Mungkin ada masalah sound. Mungkin tak dengar tuan-tuan perempuan, ya, tak tahu apa masalah sebenarnya. Tu kita tengok je lah apa yang berlaku. Selalu video ni kita gunakan memang okey, tapi tahu kali ni apa masalah dia. Dengar itu tuan-tuan, ya. Ada sound sebenarnya.
Okey, bagaimana seorang remaja ini, pelajar college ni yang menghantar gambar, mungkin gambar tu tak senonoh kepada teman lelaki dia, ya, melalui Bluetooth. Masa ni belum ada Wi-Fi, WhatsApp pun belum ada lagi. Bluetooth ataupun dia panggil study kelas, dia punya group lah kelas dia. Tapi mungkin dia pair, dia panggil pair lah. Pair kepada semua kawan-kawan sebab pair device to device. Ya, maknanya antara telefon dan telefon. Bukan account to account tapi telefon ke telefon. Maknanya hardware lah, device to device. Dan apa jadi? Kawan-kawan dia dapat, kawan dia mencemoh dia, ada yang senyum, yang lelaki tu senyum. Ya, sebab orang lelaki jarang sekali dah dapat gambar macam tu dia nak mencemoh. Ya, dia akan senyum. Ya, tapi kawan-kawan perempuan dia mencemoh dia. Ya, dia akan beri tekanan pada dia dan akhirnya siapa yang dapat? Guru kelas dia. Ya, yang mana bila guru kelas dapat, guru kelas dah pasti terpaksa mengambil tindakan. Ya, dan paling sedih tentang perempuan, ini sebenarnya kejadian benar yang berlaku, yang mana mangsa telah ambil tindakan dengan membunuh diri. Ya, dan boyfriend dia pula telah disabitkan dengan kesalahan mempengaruhi mangsa untuk berkongsi gambar tersebut. Jadi kita kena pastikan tentang perempuan. Benda ni boleh berlaku di kalangan masyarakat kita, khususnya anak-anak kita, remaja kita hari ini. Dan kes ni pun sebenarnya banyak berlaku. Ya, perkongsian gambar mereka ingat mereka boleh benda tu satu rahsia antara dia dan kawan dia ataupun antara dia teman lelaki dan teman wanita dia. Wahalnya bila masing-masing tak puas hati, mulalah saling ugut-mengugut. Dan kalau kita tengok dalam love scam yang saya katakan tadi, kenapa kerugian sampai berpuluh ribu, ratus ribu, juta, kerana mungkin mangsa takut apabila dalam sepanjang dia diyakinkan oleh teman lelaki atau teman wanita itu, dia telah berkongsi gambar-gambar yang tak sepatutnya, tak senonoh. Jadi apabila sampai satu masa dia dah terpedaya, terlalu yakin dengan boyfriend ataupun teman wanita dia ni. Ada juga kita kes mangsa tu lelaki, teman wanita tu ugut. Baru-baru ni kalau tuan-tuan perempuan ingat, pada tahun lepas seorang remaja rugi hampir 290,000. Baru tingkatan 2. Dia telah memberi duit kepada girlfriend dia. Sebab gambar dia takut gambar dia dikongsikan. Gambar tak senonoh dia, video tak senonoh dia yang dia buat kononnya dengan girlfriend dia. Akhirnya dia rugi. Macam mana dia ada duit banyak macam tu sebab dia telah menggunakan akaun bapak dia untuk membayar kepada tanpa pengetahuan bapak dia. Bapak dia lah, mungkin mereka ni orang yang berkemampuan, banyak duit, dan akhirnya lepas dah tak boleh tahan kerana dah tak ada duit, dah hampir 300,000, dia terpaksa buat laporan kepada bapak dia dan membuat laporan polis. Dan sehingga hari ini pelaku atau penjenayah cyber ni tak dapat ditangkap. Kerana apa? Kerana kita ni mudah sangat terpedaya. Akibat daripada apa kita terpedaya? Sebab gambar video kita telah dikongsikan. Sebab tu tuan-tuan perempuan, kalau kata kita ada kawan di laman sosial, kalau kita nak berkawan, nak berpasangan, nak mengenali antara satu sama lain, boleh, syaratnya jangan mudah terpedaya, avoid ni, elak daripada memberi duit. Kalau dia minta duit, dia bagi tahulah mak ayah dia susah lah, sakit lah. Dia bagi tahulah dia ada hantar hadiah parcel kepada kita, tersangkut dekat airport, custom ataupun mana-mana agensi yang perlu kita masukkan duit untuk melepaskan. Itu semua scammer, tuan-tuan. Jangan terpedaya. Jangan terpedaya. Jadi saya rasa tuan-tuan perempuan, apa yang kita kongsikan pada pagi ini sedikit sebanyak dapat membantu. Dapat membantu kita semua untuk berwaspada, untuk kita ada kesedaran dan mencegah jenayah dan ancaman cyber ini. Tak kira lah tadi scammer apa semua ni yang saya kongsikan ni, kita boleh sama-sama mencegah. Dan kemudian kalau kita dah jadi mangsa, jangan diam tuan-tuan perempuan. Elak daripada orang lain menjadi mangsa. Elak orang lain pula menjadi mangsa. Biarlah kita je. Jangan pula orang lain. Kita kena buat laporan polis. Walaupun kita gagal ditipu, buat laporan polis juga dengan bukti-bukti yang ada. Macam saya kata tadi, kita ada kes di mana
mangsa menerima surat, nak meyakinkan ni menerima surat yang dia telah menerima, telah menang bonus itu dan bonus itu dan sebagainya. Tapi nasib baik dia tidak terpedaya. Mereka sanggup ni buat hantar surat. Macam mana mereka tahu alamat kita? Senang tuan-tuan. Mereka boleh dapatkan daripada mana pelbagai saluran. Kadang-kadang kita mungkin pergi macam hari ni kita pakai MySejahtera, mungkin tak ada masalah lah. Kalau kita tulis, tak bawa phone, kita tulis maklumat kita, handphone kita. Ini pun juga salah satu benda yang orang ada tak bertanggungjawab, boleh mengambil kesempatan. Dia pula pergi situ tengok ada orang tu dia banyak, dia ambil gambar je. Tu dia bolehlah hubungi kita. Ataupun dia boleh trace. Mereka ni bijak. Saya kata dia, mereka ni bijak. Mereka nombor telefon, dia tahu alamat rumah kita. Dia boleh buat semua ni. Tentu berwaspada. Berwaspada, dan saya galakkan juga tuan-tuan dan puan untuk sentiasa melayari website SKMM, Cyber Security, Jabatan Jenayah Komersial, sama ada IPK ataupun Bukit Aman ataupun IPD, untuk kita dapat maklumat penipuan ni. Rajin-rajinlah Google tengok kes-kes yang berkaitan dengan jenayah cyber ini. Jadi tuan-tuan dan puan, kita masa pun tengok dah melebihi sebenarnya. Dah melebihi daripada 1 jam, dan ada soalan? Ada soalan? Okey. Okey, Master. Ya. Kita ada soalan. Soalan pertama daripada Puan Zuliah Zulkifli. Dia bertanyalah kebocoran maklumat di bank, contohnya mengenai pinjaman kereta. Percubaan skamer menipu dengan mengatakan tiada bayaran bulanan dibuat untuk potongan bulanan seperti biasa. Apa pendapat Tuan? Okey, sebenarnya seperti kata tadi, mereka ni scammer ni mereka bijak. Mereka akan, bukan dia buat homework, mereka telah ada modus operandi untuk menipu pengguna. Kita ni kira pengguna lah, ataupun kita dalam bracket bila kita dah jadi mangsa lah. Tapi pada saya lebih suka menggunakan perkataan kita semua ni rakyat Malaysia 32 juta adalah mangsa yang perlu bijak menangani isu-isu ni. Jadi kalau kata dari telefon kita, dia akan dapat maklumat ni senang dia dapati. Dia masuk nama kita je ataupun nombor kereta kita, dia kan keluar. Dia boleh dapatkan daripada, saya kata tadi kan, Google boleh dapat. Dia masuk je keywords nama kita, ada alamat rumah atau nombor kita, dah keluar dah semua tu. Dan sebab tu scammer ni, saya kata mereka ni langkah mereka 10 langkah ke depan daripada kita. Sebab kita ni bukan kerja kita scam orang, dan kita pula bukan hari-hari jadi mangsa. Tapi mereka ni kerja mereka tahu dah apa tindakan dia. Sebab tu kalau katalah ada terima telefon daripada pihak seseorang, ataupun dia kata dia mewakili bank dan sebagainya, Puan Zuliah, tolong rujuk dengan bank. Kalau perlu kita telefon bank, ada banyak, sama ada branch ataupun kita kata HQ, ada hotline untuk bank untuk kita bertanya. Itu penting. Jangan kita pula mudah terpedaya. Dia terima telefon, kita ikut dan sebagainya. Lepas tu dia nak tawarkan kita itu dan ini. Dia kata tak payah bayar itu dan ini. Tapi lepas satu masa, kita perlu dibayar certain amount. Dia kata pula nak tolong kita pula. Puan tak perlu bayar banyak ni, puan perlu bayar banyak ni, tapi melalui kita. Jangan. Ini dah berlaku sebenarnya. Banyak kes telah dilaporkan. Hati-hati Puan. Terima kasih. Soalan seterusnya. Terima kasih kepada Puan Zuliah Zulkifli atas soalan yang diberi. Harap terjawablah soalan yang diberi oleh Puan Zuliah. Okey, untuk soalan seterusnya daripada Siti Khairunisa. Adakah kita berpotensi tinggi menjadi mangsa jenayah cyber, memandangkan dengan keadaan sekarang ni rakyat majoriti menggunakan transaksi online banking dalam urusan jual beli dalam talian? Silakan Master. Okey, terima kasih JZT Sebenarnya potensi untuk kita menjadi mangsa tu sangat-sangatlah tinggi jika sekiranya kita terpedaya. Maknanya sebab sekarang ni dalam musim PKP, pergerakan kita agak terhad dan kita digalakkan untuk membeli ataupun buat apa juga melalui transaksi online. Macam saya kata tadi, nak beli barang kat supermarket pun hari ni kita boleh gunakan transaksi online. Ada juga supermarket ataupun mereka yang
sampai kita ambil barang pun dia hantar baru kita bayar. Ada juga menerusi online. Pastikan apps ataupun juga saluran channel yang digunakan tu yang asli. Yang asli. Kadang-kadang kita ni tengok contohlah satu pasaraya, dia ada logo dia macam ni, tapi bila di laman sosial ataupun di website ni yang nak menipu ni, scammer ni, dia ada logo yang mungkin sedikit berubah. Sama juga dengan bank yang saya katakan tadi. Sebab tu pastikan bila kita dalam potensi untuk kita menjadi bangsa tu sangat-sangat tinggi. Cumanya kita gunakan kebijaksanaan kita dan hak kita sebagai pengguna untuk double check. Double check. Sebab saya kata tadi kan URL tu sangat penting. URL di belakang tu memang URL tahu kan, tuan-tuan semua dah memang tahu kat belakang URL tu sangat-sangat penting, dan sesuatu benda yang menggunakan HTTPS tu itu original lah. Kadang-kadang ada tukar dibuat HTTPS je. Itu pastikan tuan-tuan puan ya. Pastikan bila dalam online klik apa juga yang kita nak buat tu, URL dan juga apps yang kita gunakan tu adalah yang asli. Termasuk bank, termasuk nak pergi Lazada, Shopee ke apa semua tu, pastikan yang original. Ada juga yang Shopee, Lazada yang tak original. Ya, ada pastikan tengok logo dia ada berubah sikit. Ya, dan pastikan ni semua tak adalah kita mudah terpedaya. Walaupun laporan sepanjang musim PKP ni, penipuan pembelian online ni agak ketara dan membimbangkan, tapi pastikan kita selepas ini tidaklah tergolong dalam golongan mereka yang terpedaya. Terima kasih, Cik Siti. Okey, untuk soalan seterusnya daripada Puan Ahmad Rohayu. Soalan dia, Tuan, ada kemungkinankah duit dalam bank lesap tiba-tiba tanpa menerima panggilan dari scammer? Okey, kerap kali jarang kes seperti itu nak berlaku. Cumanya kecuali dia dapat kita punya maklumat daripada handphone. Contoh ya, handphone kita rosak, kita save semua maklumat bank. Kerana ada juga kita letak PIN ataupun password dalam handphone kita. Bila handphone kita rosak, mungkin ada hacker. Ya, kita hantar repair. Semua orang bertanggungjawab, tapi kita tak katalah yang tukar repair tak bertanggungjawab. Tapi mungkin ada di kalangan orang yang nak mengambil kesempatan berkongsi maklumat. Kali kita dapat selama ni, sama ada pihak polis memaklumkan ataupun kita melalui kita punya perkongsian bersama dengan bangsa-bangsa dalam kita punya program-program, kita melihat lebih kepada gambar-gambar tak senonoh yang disebarkan apabila phone kita rosak, kita hantar repair, ada orang tak bertanggungjawab ambil gambar-gambar tu dan sebarkan. Lepas tu menjadi bahan urutan. Tapi untuk maklumat yang duit hilang dalam akaun ni, kerap kali kalau kita terima call daripada seseorang ataupun sekumpulan agensi ke, dia kata dia bersih dan sebagainya, lepas tu dia cuma nak bantu kita, lepas tu duit kita hilang tu memang ada. Tapi kalau kata nak simply hilang dalam akaun tanpa kita kongsikan maklumat, memang laporan pihak bank sangat-sangat sikit, saya rasa tidaklah membimbangkan. Cumanya tuan-tuan, puan-puan, tuan ya, jika sekiranya kita ada kes seperti ini, pihak bank selalunya akan memberi panduan kepada kita dan mereka bertanggungjawab ke atas kalau kata tiba-tiba hilang. Yang mungkin dari segi teknikal di pihak mereka, mereka akan buat siasatan lah. Macam kita kadang-kadang ada juga kes, kita masuk duit dalam ATM machine, tiba-tiba tak keluar apa semua, dia tersekat dan sebagainya, bank akan maklumkan yang dalam sistem mereka ada tapi kita tak dapat maklumat. Itu pun ada juga kes. Tapi yang ini yang tuan tanyakan tadi ni, hilang tanpa ada call apa-apa, tiba-tiba hilang. Ada kes macam tu tuan. Ya, cumanya pihak bank masih bertanggungjawab ke atas perkara tersebut. Jadi kita rujuk dengan pihak bank. Ya, tapi kalau kita dah bagi maklumat kita kepada seseorang, itu keberangkalian untuk duit lesap dalam bank, macam saya kata baru-baru ni ya, bila kita ada mangsa minggu lepas baru hari Khamis, yang mana dia beli barang, dia berikan maklumat bank kepada dia, hilang hampir RM20,000, barangnya RM30 je tuan. Jadi itu yang kita pastikanlah. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Rohayu atas soalan yang diberi. Untuk soalan seterusnya daripada Tuan Zakwan Zainul. Satu soalan besar, mana scammer dapat nombor kita ya?
Okey, tadi saya dah kongsikan dalam sekarang musim PKP ni, kita nak pergi mana, nak pergi kedai ke, kadang kita tak guna mic. Itu contoh yang mudah lah. Tak gunakan mic sejahtera, kita tulis di dalam logbook ataupun di dalam buku yang ada dekat kedai ni, tulis nombor telefon kita. Dan kita selalunya memang jujur lah. Ya, memang kita akan jujur, tak boleh nak menipu, takut nanti bila pihak berkuasa check, kita tipu maklumat. Ya, kita bagi nombor telefon kita. Selalunya kita akan sekarang ni memang all the scammer mengambil kesempatan ke atas perkara itu. Dan kedua, tuan puan, kalau kita tengok tuan ya, kita perasan sendiri tengok dalam Google, kita masuk je nombor telefon kita. Berapa ratus nombor ada kat situ, dia akan keluar beribu nombor. Dan scammer ni mengambil peluang dapat maklumat tersebut daripada nombor tersebut. Dia akan katalah dia masuk 016 55332. Dia akan keluar nombor tu di mana kita lokasi nombor telefon ni. Sebab tu dia mengambil kesempatan, dia mudah sebenarnya. Dan kita kadang-kadang tuan-tuan puan, kita kongsi dekat Facebook. Kat Facebook ni betul ni, ramai yang buat silap ni. Ya, kita dah kongsi gambar tu, gambar kita, profil kita tu tak apalah. Ya, tapi kita kongsi pula alamat rumah, kongsi pula nombor telefon, saya boleh dihubungi. Untuk mereka-mereka yang berniaga, betul lah kita nak mempromosikan, kita bagilah nombor telefon, kita nak berniaga. Tapi kadang-kadang kita tak sedar, kadang tuan-tuan perempuan perasan tak? Kita tiba-tiba dapat invite, tiba-tiba satu grup keluar beratus nombor. Kita tiba-tiba bila masa aku jadi grup ni, kita tanya apa grup ni? Kita respon apa grup ni tu, maknanya kewujudan nombor telefon. Dia mulalah gunakan dia punya tindakan seterusnya. Sebab tu nombor telefon ni boleh dapat mana-mana pun tuan-tuan. Kalau tak percaya, tuan masuk nombor tuan dalam Google. Apa jadi lepas tu? Bila dapat maklumat semua, walaupun tak dapat maklumat tuan sendiri, tapi nombor tersebut boleh diguna secara rambang untuk tujuan mereka memulakan langkah untuk menipu kita. Itu pastikan ya tuan ya. Saya rasa nombor telefon yang ini mudah sangat, can get from anywhere. Kadang-kadang kita pergi mana pun memang kita akan bagi, dan kadang name card kita kongsi, kita main bagi, mungkin kita berniaga, kita pula berkongsi pamphlet dan sebagainya. Ini semua boleh menyumbang kepada maklumat peribadi kita terkongsi tak sengaja dengan orang-orang yang tak bertanggungjawab. Terima kasih tuan. Okay, terima kasih atas soalan daripada Tuan Zakwan Zainul. Harap soalan yang diberi terjawab. Okey, untuk soalan seterusnya daripada Nur Izzah. Jika parent yang dah pencen atau nak pencen, di mana tempat yang selamat untuk simpan duit tersebut? Selain bank, tempat mana yang sesuai? Silakan Doktor. Okey, jawapan tu saya kalau tanya saya, tempat paling selamat bank ataupun tabung haji ataupun kita buat investment ya. Investment dengan syarikat ataupun bank banking yang ada di negara kita lah. Jangan kita ada pula orang kata letak duit dekat certain nak invest lah ya, invest, janganlah pula kita masuk dalam investment atau skim cepat kaya pun. Gunakan investment tu, KWSP tu ada investment dia ya. Macam KWSP kita dah pencet kan, kita ada KWSP, kita janganlah keluar semua, gunakan duit tu untuk invest. Maknanya duit tu masih boleh membantu kita ya dalam, sebab KWSP akan membuat investment atau berniaga ya. Duit yang kita simpan semua ni, semua pengguna ni, maknanya penyimpan dengan KWSP. Jadi kalau kita kata tempat mana yang sesuai, ASB yang kita ada amanah saham, kita ada pelbagai tempat untuk kita simpan duit. Dia tabung haji semua ni benda-benda yang tindakan betul untuk kita buat. Janganlah sekali kita keluarkan duit lepas tu pergi invest dekat satu kumpulan yang mungkin dia kata nak buat skim piramid dan sebagainya. Ini benda tak betul. Sebab pengalaman saya ada program bersama bakal pensioner ya, kita memberi guide kepada mereka. Saya ada program khas untuk bakal pensioner ni, apa yang kita perlu buat sama ada kita perempuan, sebab dah pasti bila kita pencen kita dapat duit, kita ada duit yang sangat banyak ya untuk kita teruskan hingga kita sampai kita dah habis sepanjang hayat lah. Jadi kita kena bijak dalam kita membelanjakan duit kita. Janganlah mudah terpedaya lepas dah pencen nak invest itu dan ini, buat dengan kumpulan tertentu, akhirnya investment emas ya, emas Mekah lah apa semua ni. Jangan tuan-tuan perempuan. Pastikan nak invest melalui bank atau nasihat
pegawai bank ataupun macam saya tadi lah, ASB, tabung haji dan banyak juga channel-channel yang dimiliki oleh bank untuk kita sama-sama menyimpan duit kita tu. Terima kasih Puan. Okey. Untuk soalan, boleh kita teruskan lagi ke Master untuk soalan sebab ada lagi soalan? Boleh. Okey. Boleh, tak ada masalah. Banyak soalan. Okey, untuk soalan seterusnya daripada Puan Nadatul Siha. Yang software nombor palsu tu boleh download ataupun tak boleh? Silakan Master. Macam mana? Software? Yang software yang kita nak kesan nombor palsu. Nombor palsu. Tuan ataupun puan. Okey, nombor telefon tu, software tu boleh download yang local saja. Tapi tuan-tuan puan jangan download yang daripada Mexico, daripada Afrika, daripada China. Kalau nak download yang local punya software je. Maknanya jika sekiranya ada berlaku sesuatu, kita mudah untuk membuat laporan polis dan mudah untuk pihak polis membuat tindakan ataupun siasatan. Sebab apps tu di local. Sebab saya kata tadi, saya kongsikan berkenaan dengan apps dating online, cari jodoh tu, ya. Banyak yang kat Malaysia dah ada. Kalau katalah ada penipuan ke apa benda ke, mudah untuk pihak polis memanggil penganjur apps tersebut. Macam baru ni kita tengok ada yang apps berkaitan dengan cari jodoh, ya, yang mana seorang pelopor yang ditangkap dan disesat oleh pihak polis. Macam tu juga apps untuk download software ataupun apps yang untuk mencari nombor-nombor. Kalau kita dapat nombor orang call nombor ni, ya, lepas kita nak trace nombor ni nombor siapa, ya, kita masuk ke dalam apps tersebut, ya. Apps Malaysia pun ada, gunakan yang tu. Jangan ambil yang daripada luar negara, khususnya daripada Amerika Latin, daripada ada negara di Afrika, di China, ya, even di UK, Amerika. Kita ambil negara kita sebab mudah untuk kita jika sekiranya kita terjerumus atau menjadi mangsa, kita mudah untuk membuat laporan. Okey. Terima kasih Puan. Okey, terima kasih Puan Nadatul Siha. Okey, untuk soalan seterusnya daripada Puan Akmal Ismail. Bagaimana cara untuk mengelak dijadikan mangsa jenayah cyber kerana nombor telefon yang didaftar masih lagi boleh di-scammer oleh penjenayah cyber? Boleh kongsikan agensi yang tepat untuk dirujuk tentang permasalahan jenayah cyber selain PDRM? Okey, soalan yang baik Puan, ya. Okey, dia kita balik kita sebagai pengguna, ya, atau masyarakat yang ada kesedaran berkenaan dengan isu atau ancaman cyber ni. Satu, saya kata tadi, pastikan URL. Contoh, kalau dia kata dia daripada agensi kerajaan, URL belakang ni dah pasti gov.my atau daripada jpw.my. Ini benda-benda yang maknanya URL yang asli, yang betul. Masalah hari ini kita disajikan di laman internet dengan pelbagai URL yang palsu. Ya, yang palsu, penyamaran. Tadi saya tak cerita pasal phishing. Phishing ni macam umpan, dia nak mengumpan kita, ya. Tujuan dia nak mengumpan kita sebenarnya dengan logo-logo tu. Macam kita logo bank, dia logo tu sama dengan bank, cumanya ada sedikit perbezaan color, ya, huruf. Ini pastikan, tuan-tuan dan puan, kita kena sentiasa berwaspada. Dan jika sekiranya saya pada agensi PDRM, kita ada agensi SMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, ataupun MCMC, ya, mereka sentiasa terbuka dan mengambil tindakan segera dalam sebarang bentuk laporan. Tak kira lah, saya tadi kalau ada lah, kita tengok ada gambar tak senonoh di kalangan masyarakat kita tersebar, kita terus hantar laporan. Sama ada di Twitter, Telegram, mana-mana juga platform. Selain kita boleh juga membuat laporan terus kepada apps tersebut. Contoh, kita dapat di Twitter, ada orang komen, kat situ sebelah kanan ada 3 dot tu, cari dan report. Kita klik dari situ report, kita report dan mereka akan ambil tindakan segera. Sebab undang-undang ni bukan undang-undang hanya di negara kita, undang-undang seluruh dunia. Ya, makna kata ada satu guideline ataupun undang-undang kepada
apps punya organizer ni ataupun penganjur ni, tak kira lah WhatsApp dan sebagainya, kalau WhatsApp pun ada untuk kita report, mereka kena ambil tindakan. Ya, dan sama juga kalau kita tengok hari ni di negara kita, kita ada saluran-saluran yang boleh kita buat buat laporan. Contoh PDRN, SKMM. Pergi ke website dia, tuan boleh buat laporan, perempuan boleh buat laporan, dan nombor laporan tu akan kita dapat untuk diambil tindakan segera. Dan mungkin mereka akan hubungi kita. Yang seterusnya, yang ketiga, cyber security. Cyber security pun kita boleh buat laporan. Ada website dia, yang mana kita ni salah satu yang terbaik di dunia sebenarnya tuan. Top 10 dalam menerima, membuat tindakan. Sebab tu penting tuan-tuan, kita sebagai masyarakat atau pengguna jangan diam. Ya, 3 channel ni yang paling berkesan untuk bantu kita. Saya pada pihak polis, kita ada SKMM atau MCMC, dan seterusnya Cyber Security Malaysia. Cyber 999 tu, boleh je ya masukkan dalam tu, ya. Dan selain tu kalau katalah yalah, YKM pun ada, ya, kalau kata kita ada masalah apa-apa, gambar kita tak senonoh dikongsikan oleh orang, kita tak tahu nak cakap apa, nak mintakan nasihat, kita telefonlah talian kasih untuk mendapatkan nasihat. Mereka akan guide kita, kaunselor berpengalaman dan bertauliah akan guide kita apa nak buat, insya-Allah. Itu semua saluran-saluran yang boleh kita bantu kita lah, ya puan ya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Akmal Ismail atas soalan yang diberi. Untuk soalan seterusnya daripada Puan Alin Dazlin. Boleh ke semua maklumat yang diisi di dalam Google Form diyakini tidak digodam oleh golongan tertentu? Silakan Master. Okey, sebenarnya itu di luar kawalan kita, ya, sebab Google ataupun server ni sangat besar dan dia bukan di negara kita, di luar negara. Hacker ni ataupun penggodam ni, mereka ni bijak, ya. Sebab tu saya selalu tekankan dalam Google Form tu, katalah Google Form di Jabatan Pembangunan Wanita ataupun Pejabat Pembangunan Wanita di Kelantan, ya, kita nak isi untuk dapatkan beri maklumat. Boleh isi, tapi tak semua maklumat tu kita bagi secara lengkap. Maknanya nama kita dan kalau boleh kerap kali IC tu saya tak galakkanlah untuk diisikan, tapi kalau perlu juga kita isi. Cumanya nak kekang penggodam ni, mereka bijak, tuan-tuan. Cumanya kita pula sebagai pengguna ataupun masyarakat, kita juga kena bijak, ya. Jadi kalau kita Google Form tu, ada benda yang kita boleh kongsi, ada benda yang tak boleh kongsi. Cukuplah dengan nama kita, email address pun saya rasa tuan-tuan perempuan kena bijak. Buat 2 akaun, ya, akaun yang memang seharian untuk kita bertugas ataupun menerima email ataupun juga berinteraksi dengan dalam perniagaan kita ke, kita buat 1 akaun, dan 1 akaun lagi untuk social. Maknanya social ni kita boleh share dalam Google Form. Maknanya sekali juga maklumat akan masuk kat sana. Dan kita boleh pastikan, ya, tak naklah bercampur aduk dengan email kerja kita, email berniaga kita, ya. Itu kita nak campur. Kita nak satu email khas untuk kita terlibat dalam juga transaksi di laman sosial. Buat satu email. Itu nasihat saya lah. Dalam Google Form ni tak ada masalah sebenarnya tuan-tuan perempuan untuk kita kongsi maklumat, tapi janganlah bagi terlalu detail, ya. Kalau boleh kata nak bagi untuk PWN Negeri Kelantan, kita bagi site lah, kita WhatsApp ke terus kepada pegawai di PWN. Tak payah kita nak isi 100%, kerana takut ada pihak tak bertanggungjawab. Kita tak kata di ni, tapi ada mereka yang mungkin di luar sana, di luar negara, sedikit ini yang nak mempergunakan kita, ya. Itu je puan. Okey. Terima kasih kepada Puan Alin dan Zulin. Kita ada 2 soalan lagi, Master. Boleh teruskan ke? Boleh teruskan. Bukan senang kita nak webinar ni. Okey. Daripada Puan Nuril Anaki, bagaimana nak bantu ibu ayah di kampung-kampung yang banyak tertipu dengan skamer, memandangkan anak-anak jauh dari mata, tahu-tahu duit dalam bank dah tak ada. Macam mana tu, Master? Okey, baru ni kita ada kes tu sebenarnya. Baru lagi dalam 3-4 hari lepas. Ya, bagaimana warga emas terpedaya bila ditipu. Okey, macam ni. Kita sebagai anak,
ialah kita sentiasa mengingatkan mereka, ya, mengingatkan mak ayah kita. Kalau sebab selalunya maklumat yang mereka dapat ni bila penipu ni, scammer ni, dia bukan hanya call. Kadang-kadang ada mereka yang mengambil kesempatan datang ke rumah, kononnya nak membantu warga emas, bantuan kepada warga emas, kononnya mereka beri NGO tertentu, ya. Dan lepas tu dia kata, okey, kami nak dapatkan maklumat pakcik, makcik, jadi kami perlukan nombor akaun apa semua. Lepas tu makcik kan jawab, saya tak pandai internet ni. Bila dia tak jawab, bagi tahu tak pandai internet semua ni, mulalah dia masuk dia punya jarum. Di situ dia dapat maklumat semua, kononnya dia nak membantu, mungkin memberi bantuan warga emas dan sebagainya. Dan akhirnya dia menjadi mangsa. Dan kemudian kita sebagai anak ni, kita buat sentiasa mengingatkan mereka, jangan terima orang datang rumah tu, kalau apa-apa rujuk dengan saya dulu, biar saya bercakap, biar kami bercakap sebagai anak dengan orang yang datang. Kalau ada terima call pun, pesan dengan mak ayah, jangan layan. Kalau tak, bagi nombor kami, bagi nombor saya, ya? Beritahu mak ayah kita, bagi nombor saya, biar dia telefon saya, biar saya bercakap dengan dia. Tak perlu bagi tahu mak ayah layan apa semua, sebab hari ni ramai kes baru 3 hari lepas, ya, pensioner, dah umur dah pensioner, bukan tak kerja, ya, pernah bekerja dan berjawatan, umur dah 70 pun ditipu, ya, oleh scammer dengan call je. Sebab tu kita anak ni yang memang kita, ni dunia kita lah tuan-tuan dan puan, ya, dunia kita, orang muda hari ni, ya, memang hebat dalam dunia alam maya ni. Dapat maklumat, kongsikan dengan mak ayah, selalu ingatkan mak ayah. Kalau dapat mesej WhatsApp ke daripada grup mana-mana ke berkenaan dengan kes kita tu, forward ke mak ayah, so mak ayah baca, ya. Dan yang paling penting, kalau kata orang datang ke rumah tu, jangan apa-apa rujuk dengan saya. Kalau katalah telefon pun, rujuk dengan saya, bagi nombor telefon saya, biar saya bercakap dengan dia. Itu saja kita boleh buat. Sebab kalau nak pantau keadaan hari ni, tak apalah hari ni kita nak balik kampung, tak boleh. Kata mak ayah sekejap lagi orang datang, orang menipu. Sebab saya ada beberapa kes di negeri Perak, bagaimana mangsa yang suami isteri, warga emas yang didatangi oleh NGO katanya untuk membantu, ya, rupanya mereka dijadikan kedai akaun. Sanggup bawa warga emas ni pergi ke bank untuk buka akaun, kononnya nak memberi bantuan. Ya, dan orang tua ni pula, kedua-dua isteri ni, suami isteri ni percaya dan kononnya buat internet banking ni semua, dia yang uruskan supaya bulan-bulan boleh masuk RM500 kepada suami dan isteri. Jadi seronok lah orang tua. Dia dapat RM500 sebulan bantuan warga emas. Rupanya akaun orang tua ni digunakan sebagai akaun untuk scammer ataupun kumpulan dia menipu masyarakat. Contoh, kita ada kes, ya, kononnya jual kamera, ya, di online, orang booking bagi deposit kononnya RM1,000, RM2,000, sampai 100 orang booking, dah dekat 200,000 duit yang didapati oleh kumpulan ni masuk ke dalam akaun orang tua ni. Lepas tu orang tua ni pula tak tahu apa-apa, dia dapat RM500 sebulan, tapi 6 bulan je lah dapat RM500. Lepas tu dia didatangi oleh pihak polis, ya, yang dikesan setelah menerima laporan daripada pembeli yang mengatakan kamera tak terima. Akhirnya suami isteri ni yang dikenakan tindakan. Ya, kerana apa? Telah dikatakan menipu. Recah dalam bawah 420. Ini pasti benda ni berlaku dah, ya, sebenarnya, ya. Dan ramai juga yang terinaya duduk dalam penjara kerana terlibat dalam dijadikan kedai akaun. Itu dia kata ni, kedai akaun ni bahaya. Ya, jangan sesekali kita lupa yang benda ni wujud. Jadi anak-anak sekalian, tolong pesan dengan mak ayah, apa-apa rujuk dengan kita. Ingatkan mereka, rujuk dengan kita. Walaupun dia kata, ni mak ayah menang ni motor, pakcik-pakcik menang motor ni, tapi kena bayar dulu RM500. Jangan sekali terpedaya. Ini pun banyak dilaporkan sebenarnya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih daripada Puan Nurul. Okey, untuk soalan seterusnya daripada Puan Almara Dilah Muhammad. Bagaimana kita nak mencegah daripada dikesan oleh scammer dan melindungi data peribadi dalam sistem online? Boleh bagi pencerahan kan, Master? Okey, boleh. Sebenarnya balik pada kita, ya, ni hak kita sebagai pengguna dan hak kita dalam masyarakat hari ini, kita kena bijak, ya. Saya menyarankan kepada masyarakat ini rajin
membuat rujukan, membaca ya di laman-laman yang saya kongsikan tadi lah, di pihak polis memberi nasihat, kita ada di jabatan komersial, siasatan komersial, Bukit Aman, mereka beri tips-tips untuk kita mengekang diri kita daripada menjadi mangsa dalam online, maklumat kita mudah didapati. Lepas tu kita ada di SKMM juga memberi guide sebenarnya kepada kita. Kita juga di cyber security juga memberi guide kepada kita ya untuk mengekang benda-benda ni. Sebab untuk makluman semua masyarakat atau followers yang melihat program hari ini, data kita ni memang akan mudah didapati ya, dan kadang kita sekali kan kita kongsi di laman sosial, kadang kita tak sengaja, kita seronok nak bersembang dengan kawan, kita kongsikan benda mudah je, kadang ambil kita share, hari ni rumah aku buat ni hari ni minggu ni aku nak pergi cuti, sebelum PKP dulu kita kata nak pergi cuti seminggu 2 minggu tak ada di rumah, kita memberitahu kepada rakan kita tu, tujuan dia untuk seronok bersembang. Tapi ada orang tak bertanggungjawab yang melihat pembualan tersebut ya melalui media sosial ni, yang mungkin orang tak bertanggungjawab, orang yang memang tujuan dia tadi saya kata tadi kan, objektif dia duit, nak menipu kita. Sebab tu penting ya maklumat kita di laman sosial ni ataupun di segi online ni dijaga dengan baik. Jangan mudah kita nak kongsi. Kadang-kadang kita beli barang tuan-tuan, maaf saya cakap puan ni, kita beli barang tu kita masuk nombor nama kita satu, lepas tu kita letakkan nombor telefon dah. Perkara yang kedua, ketiga kita nak buat pembayaran, itu semua maklumat boleh dikongsikan. Kita masuk detail tu semua, itu pun ada orang screenshot dah boleh dikongsikan. Sebab tu penting untuk kita rujuk dengan pihak polis. Mereka memberi guide kepada kita. Dia ada segi teknikal ni tuan-puan ya. Dapatkan benda mereka, sebab saya nak baca sekarang pun agak panjang, dia ada terms ni. Kadang-kadang kita pun tak rajin nak baca sebenarnya benda tu. Ya, dia kecil-kecil dia tulis tu kan, apa tindakan kita tu semua, kita kena ambil berat. Nak ambil berat. Itu segi pencerahan saya lah. Kalau nak memberi pencerahan sekarang ni, memang kita kena tunggu lagi sejam baru kita boleh habis. Satu-satu nak tengah satu-satu tu. Ya puan ya. Dan kalau boleh sebelum kita habis ni Cik Zati ya, kita kongsikan sikit video dalam 2 minit. Kita melihat kepada pengenpastian akaun supaya orang tak tertipu. Boleh ya Cik Zati ya? Boleh. Okey, kita terus kepada video ni, kita tengok. Okey, boleh. Dengar tak? Puan dengar ya? Kalau tengoknya Cik Fatin kena buka video. Okey, sekejap. Okey. Cik Fatin kena buka video, bukan slide lah. Kalau dia buka slide, dia jadi tak bunyi video. Dia kena buka video ya. Okey, Cik Fatin buka video. Kena buka video. Dengar tak? Kalau tengok kat sini masih lagi tak bunyi, tak ada suara. Dengar Cik Zati? Tak boleh dengar. Tak boleh dengar Mungkin master boleh terangkan ke? Okey. Saya tak tahu kenapa tak dengar, sebab dia kalau kita test sebelum ni dia okey. Dan kalau kita tengok kat sini ya, apa yang SKMM kongsikan, dan mungkin tuan-tuan puan followers ya boleh rujuk video ni di kita punya laman Facebook juga, Kisah Akademi, untuk tengok video ni, kerana kongsian video ini sebenarnya memberi nasihat kepada kita berkenaan mengenal pasti akaun-akaun palsu ni. Ya, akaun palsu ni dia ada beberapa ciri yang boleh memberi kita maklumat ya untuk kita jadikan panduan. Yang katalah orang tu nak jadi rakan kita, tak kira lah di mana juga laman sosial, tak kira di Instagram, tak kira di mana-mana juga yang dia nak berkawan dengan kita ataupun nak mempunyai connection dengan kita, dia nak link dengan kita pastikan daripada profil tu kita dah boleh memberi kita panduan. Itu video diterangkan. Ya, ini adalah katakan tadi ya, daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, yang mana video ini memang sangat-sangat membantu kita untuk mengambil langkah pertama supaya kita boleh
berwaspada dengan keadaan sekarang ni tuan-tuan dan puan ya. Dan Cik Zati ya, kalau kita tengok apa dari segi soalan tadi tu yang puan tanyakan berkenaan dengan kita punya data maklumat semua ni, memang hari ini bukan hanya di negara kita tapi di seluruh dunia data maklumat kita ni memang mudah sebenarnya nak diakses oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab ya. Cumanya kita kena berwaspada dan apa yang boleh, apa yang tak boleh sebenarnya kita lakukan di apa laman sosial ni ataupun di alam maya ni, kita kena balik pada kita lah, balik pada kita. Jangan kita terlalu mudah mungkin ataupun terlalu murah sangat nak berkongsi apa segala maklumat peribadi kita. Ini yang kerap kali kita lalui lah dalam sepanjang kita dalam perkongsian ya, bila mana bangsa-bangsa beritahu mereka tak sangka, bukan tak sangka ni ataupun tak jadi kat aku lah, kalau jadi apa nak buat. Ini pun satu isu kan ni, kalau jadi apa nak buat sebenarnya, tak tahu apakah tindakan seterusnya. So kita tak nak ada kesan tekanan kepada bangsa, dan kita melihat pada hari ini banyak bangsa jenayah cyber ni yang hilang wang ringgit dan juga melibatkan maruah diri mereka apabila gambar-gambar tak senonoh dikongsikan di alam maya, mereka tertekan. Ada kes yang membawa kepada bunuh diri. Ini kita tak nak ni, Cik Zati ya, dan juga semua para penonton ya. Dan saya rasa itu saja jawapan saya, dan saya kembalikan kepada Cik Zati. Okey, mungkin kita ada lagi pertanyaan tapi mungkin tak sempat lah, masa tak mengizinkan. Okey, tak apa, nanti kita buat dekat Facebook. Okay. Mungkin kita boleh bagi dekat Master, nanti kalau Master dah jawab, kita akan kongsikan dekat FB. Boleh, insyaAllah. Okay. Terima kasih ya Puan di atas peluang yang diberikan kepada Puan Pengarah, kepada Timbalan Pengarah ya, dan juga semua warga PPWN Negeri Kelantan yang memberi peluang sekali lagi kepada saya ya, untuk berkongsi ilmu pada pagi ini. Dan sebenarnya banyak topik lagi kita boleh kongsikan pada masa akan datang, insyaAllah. Ada pelbagai topik sebenarnya yang kita boleh kaitkan dengan wanita jenayah ini. Jadi Cik Zati ya, terima kasih kerana jadi host kita pada pagi ini. Ya, harap semuanya berjalan lancar kehidupan kita dalam masa sepanjang musim pandemik ini, dan kita mengharapkan kita dapat sama-samalah memutuskan rantaian COVID-19 agar kita dapat kembali hidup normal ya, seperti sedia kala, insya-Allah. Terima kasih semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Okey, terima kasih kepada Master. Nampaknya kita pun di penghujung rancangan siaran pada hari ini. Terima kasih kepada penonton yang setia menonton sehingga ke akhir rancangan program kita sebentar tadi. Terima kasih juga kepada Master Saiful yang sudi berkongsi ilmu yang sangat bermanfaat pada program kali ini. Okay, saya juga berharap anda sedikit sebanyak dapat memanfaatkan ilmu yang telah dikongsi oleh panel kita pada hari ini. Okey, untuk pengetahuan anda berkaitan dengan ECJ, kami mengalami sedikit masalah untuk linkkan. Kiranya saya akan letak dekat caption selepas tamat siaran program di atas siaran langsung. Okey, untuk pengetahuan juga, untuk pengetahuan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM sentiasa komited untuk membantu rakyat-rakyat dalam menghadapi saat-saat yang mencabar ekoran penularan pandemik COVID-19. Sekiranya anda memerlukan khidmat bantuan, sila hubungi talian kasih yang beroperasi 24 jam sehari di talian kasih 15999 atau melalui aplikasi WhatsApp di talian 019 261 5999. Teruskan setia mengikuti program-program kami di FB rasmi PPWN Kelantan kerana banyak lagi perkongsian program yang akan kami sediakan kepada anda semua sepanjang bulan ini. Okay, saya juga mengambil kesempatan memohon maaf jika terdapat kelemahan sepanjang saya mengendalikan program pada kali ini. Okey, terima kasih kepada Master Saiful sekali lagi. Sama-sama Cik Zati, sama-sama, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Dan juga kepada semua peserta, terima kasih. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.